Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama pada pagi ini untuk menuntut ilmu, dan bangunnya kita pada pagi ini untuk sama-sama kita melakukan tugasan kita seperti yang kita rancang untuk kehidupan kita. Sedang penonton yang dirahmati Allah, bertemu lagi untuk Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, tanggal Rabu 11 Mac 2020 bersamaan dengan 16 Rejab 1441 Hijriah. Kita bawakan kepada anda pada hari ini mengupas tentang topik fiqh berkenaan dengan fiqh medik. Bagaimana kupasan dan perbincangan? Sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton untuk kupasannya. Baik, sebelum pergi lebih lanjut, saya balungkan awal kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan, boleh pergi ke tiga saluran kita. Yang pertama, untuk buat panggilan, boleh pergi ke 03 5569 0349 atau WhatsApp di talian 011123364480, ataupun nak terus pergi ke Facebook Tanyalah Ustaz. Di situ kita dibuat secara langsung. Bagi mereka yang mungkin tak berkesempatan pada hari ini untuk berada di hadapan kaca TV untuk kita menyaksikan Tanyalah Ustaz, boleh pergi ke Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita boleh melihat secara langsung, dan jangan lupa untuk tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Sedang penonton yang dirahmati Allah, hari ini yang bakal bersama dengan kita untuk menjawab persoalan-persoalan, ahli panel yang kita bawakan khas tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yakni Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bik. Lama tak bertemu lama kita tak bersama. Lama tak bersama. Lebih cantik. Lebih cantik kan? Lama kita tak bersama, pada hari ini digandingkan kembali untuk kita menjawab persoalan topik fiqh, fiqh medik. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita dengarkan dahulu mukadimah untuk perbincangan ini. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang muliakan pengemudi Tanyalah Ustaz pada pagi ini, Dai Azrin, kepada sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan sehari lagi untuk kita mengimarahkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini daripada awalnya kita dah berpahala sehinggalah pengakhirnya, iaitulah ketika mana kita menutup mata yang dianggap sebagai mati yang kecil, sehinggalah kita mana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, topik perbincangan kita dia skopnya terlalu luas berkenaan dengan fiqh medik. Fiqh ni maksudnya fiqh hukum hakam lah. Medik ni kita lebih sebenarnya daripada perkataan English yang kita panggil sebagai medical dan sebagainya. Jadi medik itu lebih kepada perubatan. Jadi secara ringkasnya kita sebut hukum hakam atau fiqh yang berkaitan dengan perubatan. Dia tidak hanya terfokus kepada yang kita panggil sebagai perubatan perkhususan, ini perubatan Islam, yang ni tidak Islam, yang ni sunnah, yang ni tidak sunnah dan sebagainya. Sebenarnya secara asasnya kita sebut, sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahawa la a'lamu ilman ba'dal halami wal harami ana anbala min at-tib. Kata beliau, tidaklah aku menyukai ataupun tidaklah ada ilmu yang lebih mulia selepas mana halal dan haram. Maksudnya ibadah, hukum hakam dan sebagainya, iaitulah selain daripada perubatan. Sebenarnya Imam Syafi'i itu sendiri, beliau lebih cenderung kepada ilmu berkaitan perubatan. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Imam Syafi'i dan menjadi imam mazhab. Sebenarnya beliau lebih cenderung kepada ilmu perubatan dan juga kedoktoran. Baik, jadi secara asasnya kita sebut hukum
kita berubat ataupun hukum kita menggunakan apa-apa yang berkaitan dengan yang telah pun disediakan pada hari ini, sama ada melalui ruqyah syar'iyah, kita panggil doa-doa dan jampian daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Juga yang kedua kita panggil sebagai perubatan sains ataupun moden. Jadi sebenarnya secara asasnya Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ma anzalallahu lahu da'a wa anzala lahu syifa. Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah akan menurunkan bersamanya juga ubat. Kemudian juga dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih juga, riwayat daripada Imam Ahmad daripada sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innallaha haitsu khalaqad da' wa khalaqad dawa fatadawul, yang bermaksud daripada Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan penyakit dan Allah juga telah pun menciptakan ubatnya, dan berubatlah kamu, kata Nabi SAW. Jadi majoriti para ulama, termasuklah pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan sebagainya, menyatakan bahawa sunnah kita berubat. Jadi sunnah ni maksudnya buat tu dapat pahala lah, kalau kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap apa penyakit yang terkena kepada kita. Dan sering orang kadang-kadang bertelingkah berkenaan dengan isu perubatan Islam ataupun tidak. Yang ni dikategorikan ni perubatan Islam. Kalau jumpa doktor kan, kalau jumpa apa kita kata nurse dan oh ni tak Islam. Ini jadi sebenarnya mana satu yang Islam, mana satu tak Islam, ataupun sebenarnya kedua-duanya adakah Islam? Baik, di sini seperti mana kita sebut, pertama kita pergi kepada ruqyah syar'iyah, jampi-jampian menggunakan ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW, doa-doa dan sebagainya. Maka semua ini kita panggil sebagai perubatan Islam lah. Seperti mana dalam hadis yang sahih riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika mana Nabi SAW ataupun sahabat, sekelompok sahabat pergi ke satu tempat dan mereka nak menginap di tempat tu, tapi dia punya kita kata apa, tok bating lah, ataupun ketua kampung dia tak bagi. Jadi sahabat pun beredar dan pada waktu tiba-tiba ketua kampung dia terkena sengat binatang berbisa. Jadi sahabat pun kata, oh boleh, tapi dengan syarat jampian itu mesti diberi upah dengan beberapa ekor kambing. Jadi sahabat pun jampi guna surah Fatihah saja. Akhirnya sembuh dan menunjuk bila mana dibawa balik kepada Nabi SAW, Nabi hanya ketawa, Nabi suka saja dengan tindakan itu, menunjukkan bahawa jampi-jampian itu merupakan salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Dan dalam hadis riwayat daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha juga menunjukkan Nabi meruqyah diri sendiri. Sebelum kita tidur dan sebagainya, ada doa-doa tertentu, ada bacaan-bacaan tertentu yang kita boleh baca, dan dia merupakan sunnah Nabi SAW. Baik, itu sedia maklum. Adapun sebaliknya, kalau kita jumpa doktor kata awak ni sakit sekian-sekian, jadi ubatnya sekian-sekian, kita kata adakah itu tidak Islam? Ataupun dia perubatan moden ataupun perubatan konvensional, contohnya kan, adakah begitu? Sebenarnya tidak. Sebab di zaman Nabi SAW ada hadis yang jelas menunjukkan bahawa ada di kalangan mereka pada waktu itu dia dipanggil sebagai tabib. Ni kan sebab tu Piramli kata bila anak menangis tu kan, dalam cerita apa saya pun tak ingat. Agama Al-Bab apa. Marilah kita berjumpa tabib kan. Tabib tu doktor lah. Doktor lah kan. Tapi dalam istilah tu nampaknya macam bomoh sebagainya, tapi sebenarnya doktor. Tabib tu adalah doktor. Baik. Jadi yang terkenal di zaman Nabi SAW itu namanya Haris bin Kaladah. Harith bin Kaladah ni para ulama, iaitulah ulama sirah, berbeza pandangan pendapat adakah beliau ni Islam ataupun tidak. Tetapi dalam hadis riwayat Abu Daud dan juga Imam Tirmizi, walaupun status hadis ini diperbincangkan oleh para ulama, namun ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas, sebahagian riwayat sebut Sa'ad bin Mu'az sakit, maka Nabi perintahkan, oh kamu ni kena berjumpa dengan Haris bin Kaladah, kerana beliau ni tahu tentang ramuan ubat-ubat tertentu. Maksudnya menggunakan sunnatullah, faktor sains dan alam semesta, maka dia boleh digunakan, dan seolah-olah kalau kita terjemahkan pada hari ini kita boleh panggil sebagai perubatan sains lah. Jadi beliau pakar. Jadi menunjukkan atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga pakar dalam perubatan. Dan pakar dalam perubatan itu bukan hanya sekadar kita kata sebagai jampi-jampian dan sebagainya, tapi membancu ubat. Ubat apa yang sesuai, ubat itu sesuai. Maka menunjukkan bahawa perubatan berkaitan dengan ruqyah syariah pun Islam, perubatan berkaitan dengan sains moden dan juga deal dengan alam semesta juga merupakan juga perubatan sunnah, perubatan daripada Islam. Itu kita kata kedua-duanya adalah merupakan kaedah yang diajarkan oleh Islam. Baik, kemudian secara ringkasnya,
kita nak pergi kepada apa syarat-syarat berubat ni. Apa syarat-syarat berkaitan dengan fiqh ni yang itulah khusus kepada perubatan. Baik, yang pertama, kita meyakini bahawa segala yang kita lakukan sama ada dengan jampi-jampian, sama ada juga dengan perubatan moden melalui pembedahan dan sebagainya, semua itu adalah ikhtiar dan yang menyembuhkan semata-mata adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah yang perlu kita letak di dalam jiwa kita. Sebab tu dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-80, Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah bila mana beliau sakit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila mana aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Maksudnya kembali keizinan ataupun penyembuhan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa, sebab tu para ulama tafsir mereka bincang, kenapa dalam hadis, dalam ayat ni sebut bila mana aku sakit Allah yang menyembuhkan. Tapi Nabi Ibrahim tak sebut bila mana Allah beri aku sakit dan Allah juga yang menyembuhkan aku. Menunjukkan adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kata daripada sudut bahasa. Maksudnya bila aku sakit ni tahu dah memang Allah yang bagi. Tapi hakikat sebenarnya kita kata kita beradab dengan Allah, kita menyatakan Allah yang bagi penyembuhan. Baik, itu step yang pertama. Step yang kedua, mestilah perubatan kita itu tidak bertentangan dengan syarak. Maksudnya menggunakan perkhidmatan toyol ke contohnya kan. Menggunakan jin sebagai contoh. Hatta jin tu Islam sekalipun. Menggunakan ilmu hitam, ilmu kebal dan berbagai lagi lah. Jadi semua itu tidak dibenarkan oleh syarak. Sebab tu Syekh Dr. Wahbah Zuhaili ketika menafsirkan ayat daripada surah Jin ayat yang ke-6 seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzu bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Fazaduhum rahaqa, yang bermaksud dan ada di kalangan manusia yang mana meminta pertolongan daripada jin dan tidaklah jin itu melainkan menambahkan kesombongan dan juga menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka melalui ayat ni Syekh Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan tidak boleh kita meminta bantuan-bantuan daripada jin ataupun daripada benda-benda gaib, melainkan kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak boleh berubat menggunakan perkara-perkara yang haram, benda-benda yang haram, melainkan kerana bab berkaitan dengan darurat. Darurat ni dia ada dia punya standard dia yang tersendirilah, ada kaedah tersendiri. Tapi asasnya bila kita sebut tentang perubatan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang haram, sebab tu dalam hadis kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud, hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan bahawa fatadawul wala tatadawu bil haram, maka hendaklah kamu berubat, jangan kamu berubat dengan benda-benda yang haram ataupun perkara-perkara yang haram. Haram di sini maksudnya najis, kotor dan sebagainya, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan perubatan bila mana ia digunakan. Dan yang keempat, iaitulah yang terakhir, secara ringkasnya saya simpulkan, iaitulah isu berkaitan dengan had dan limitasi berkaitan dengan berbeza jantina. Ni pun ada dia punya perbincangan daripada sudut fiqh. Kadang-kadang doktor yang merawat tu perempuan, kemudian pesakit lelaki ataupun sebaliknya dan seterusnya. Jadi ada dia punya had dan batasannya. Antaranya di sini seperti mana disebut oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi rahimahullah, mestilah pertama sekali ia diharuskan tetapi dengan keadaan darurat dan syarat-syarat tertentu. Pertama, ditemani oleh mahram. Maksudnya kalau isteri itu sakit, nak pergi jumpa doktor, kebetulan doktor lelaki, maka mesti ditemani oleh mahram. Yang kedua, mestilah dalam keadaan yang kita kata darurat yang terdesak, yang mana tak boleh elak lah. Tak boleh elak. Maksudnya mesti jumpa tu doktor tu lelaki. Tak boleh buat apa dah kan. Kalau kadang-kadang tu kita kata klinik-klinik panel tertentu yang mana doktor memang lelaki. Jadi kadang-kadang tu ada agak sukar dan ia diharuskan dalam keadaan tertentu tapi dengan syarat-syarat seperti mana ditemani mahram, tidak berkhalwat, berduaan dan seterusnya, perkara-perkara berkaitan dengan syarak. Jadi secara asasnya ini rumusan dan kita simpulkan bahawa fiqh perubatan itu termasuk jampi-jampian dan juga termasuk juga berkaitan dengan perubatan-perubatan moden. Hari ini kalau orang kampung kita ada macam-macam jenis tongkat. Tongkat itu, tongkat ini kan. Ada jenis-jenis kacip tertentu dan sebagainya. Kalau terbukti daripada sains yang mana ia merupakan satu benda yang boleh digunakan untuk berubat, maka sebenarnya dia adalah satu benda yang diiktiraf oleh Islam secara ringkasnya. Dan juga saya sertakan tadi syarat-syaratnya secara ringkas berkaitan dengan apa yang disebut sebagai perubatan Islam yang kita boleh amalkan ataupun kita berubat bila mana berlakunya sakit dan seterusnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu mutiara awal untuk kongsikan kepada kita untuk mukadimah kita pada pagi ini berkenaan dengan fiqh medik supaya kita dapat satu penanda aras untuk apa yang kita bincangkan pada hari ini. Tapi untuk melanjutkan, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
kembali bersama Tanyalah Ustaz pada pagi ini membincangkan fiqh medik. Kalau tadi kita dah berikan kepada anda mukadimah untuk kita memahami apakah yang dimaksudkan dengannya dan juga syarat-syarat untuk perubatan di dalam Islam. Baik sedang penonton yang dirahmati Allah, jangan lupa kita akan habis pada 8.30 dan selesai sahaja di TV3 kita akan sambung setengah jam di TV9 menonton sehingga ke penghujungnya untuk dapatkan pencerahan sebaik mungkin. Baik, kita nak ambil soalan pertama untuk hari ini di WhatsApp, di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat Facebook kita Sairul Nizam. Apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Soalan saya, jika seseorang itu mempunyai penyakit berjangkit, contohnya batuk TB dan lain-lain sehingga disarankan doktor supaya sepanjang masa memakai topeng muka. Persoalannya, ketika dia solat Jumaat berjemaah, perlukah dia untuk menanggalkan topeng muka tersebut atau tidak kerana takut berjangkit dengan jemaah yang lain, terutama jemaah di sebelah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Sairul Nizam atas soalan yang ditanyakan. Oh, cantik soalan dia kan. Saya pun jarang-jarang juga dengar soalan macam ni. Bila mana semayang, perlukah buka topeng tu Ustaz? Betul juga. Kalau contoh saya tambah kalau orang tu dia ada sakit mata. Dia sakit mata, dia pakai spek mata hitam adakah waktu dia sembahyang dia perlu buka spek mata tu Ustaz? Silakan. Baik, satu persoalan yang sangat baik. Terima kasih pada Encik Sirul Nizam tadi. Dan saya rasa persoalan ini juga sangat berkait rapat dengan apa yang berlaku pada hari ini. Contohnya kita kata ada orang yang sakit di kuarantin sebagai contoh pada penyakit-penyakit seperti mana COVID-19 dan seterusnya. Jadi bila mana pergi ke surau, pergi ke masjid, macam mana dengan solat Jumaat dan sebagainya. Baik, pertama sekali kita pergi kepada hukum solat itu sendiri. Maksudnya kalau contoh solat Jumaat dan memang dia ni diagnose contoh istilah dia kan, ataupun doktor memang kata maksudnya memang terkena penyakit sekian-sekian dan tak boleh untuk pergi ke tempat-tempat awam seperti termasuklah juga solat Jumaat, maka pada waktu itu telah pun keluar fatwa di kalangan para alim ulama, antaranya Syekh Ali Muhyiddin Al-Qurahudari, satu ulama besar di Qatar. Beliau telah keluarkan fatwa juga dan pandangan berkenaan dengan digugurkan kewajipan bagi beliau berkenaan dengan solat Jumaat kalau betul-betul sakit. Ini juga dilihat oleh doktor-doktor yang pakar daripada sudut tu dan dikuarantinkan. Baik, cuma dalam keadaan contohnya dia tidaklah sakit yang teramat tapi dibimbangi, maksudnya dengan batuk kering ataupun penyakit sekian-sekian tadi boleh memberi kesan sampingan kepada orang-orang tertentu. Baik, begini. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Hibban, hadis yang hasan statusnya yang boleh dibuatkan hujah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tughtiya fah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menutup mulutnya, iaitulah ketika mana dalam keadaan salat secara khususnya larangan menutup mulut. Cuma hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Apakah maksud larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri? Cuma di sini saya suka untuk mengambil beberapa pandangan, khususnya dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahawa hukum asal menutup mulut tanpa keperluan adalah makruh. Ketika mana kita mendirikan solat. Saya sebut tadi tanpa keperluan. Menunjukkan di sini jika di sana ada keperluan yang seperti mana penyakit ataupun apa yang disebutkan, lebih-lebih lagi yang boleh kita kata tersebar melalui titisan air dan sebagainya, maka merujuk kepada itu telah berfatwa salah seorang daripada para ulama, antaranya juga Al-Imam Nawawi rahimahullah dan juga Imam Mulla Ali Qari dalam kitab beliau Maraqil Fatah atau Mirqatul Fatih ataupun dalam beberapa kitab yang lain, menunjukkan bahawa harus hukumnya satu orang bila mana salat dia menutup mulut khususnya dengan mask dan sebagainya lah, ketika mana dalam keadaan dibimbangi takut tersebarnya sakit yang ada pada diri dia. Maksudnya di situ dia diharuskan di kalangan para ulama untuk melakukan perkara yang sedemikian. Begitu juga dengan pakai spek mata hitam tadi. Spek mata hitam ni kita kata daripada sudut asasnya dia bukan apa sangat. Isunya adalah dahi kita tu. Bila mana kita nak sujud tu kena, dan dalam keadaan yang demikian memang tak boleh nak elak, maka pada waktu tu ia diharuskan berdasarkan beberapa fatwa ataupun pandangan di kalangan para alim ulama berkenaan dengan isu ni. Maksudnya kalau benar-benar sakit tadi atas nasihat doktor, maka diharuskan untuk dia pakai topeng walaupun hukum asalnya makruh, tapi disebabkan ada perkara yang tak dapat dielakkan melalui penyebaran pesakit dan sebagainya, maka diharuskan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jika tidak ada apa keperluan,
maka hukumnya adalah makruh saya. Tapi jika ada sebarang penyakit yang boleh menyebabkan merebak bila mana kita tak letak topeng itu, maka dibolehkan saya untuk pakai dalam keadaan tersebut untuk mengelakkan daripada penyakit berjangkit ketika solat. Baik, sedang penonton, ada soalan di WhatsApp, tanyalah Ustaz, dari sahabat kita Kak La Mentakap Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, apakah hukumnya menggunakan khidmat daula, betul saya sebut daula, peneman wanita ketika seseorang ibu untuk melahirkan zuriat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Kak La atas soalan yang ditanyakan, peneman ketika mana berada di dalam ruangan untuk melahirkan anak, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Peneman. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama kita kena bezakan yang menyambut kelahiran dan yang jadi peneman. Bila jadi peneman ni maksudnya ada doktor pakar lah. Ada orang, ada yang makna maksud bertauliah yang sebenar yang boleh untuk menyambut kelahiran itu. Jadi dia ada dua hukum berbeza. Kalau dia semata-mata, maka pada waktu itu majlis fatwa, khususnya antaranya fatwa mufti wilayah telah pun memfatwakan, maka hukumnya tidak dibenarkan melainkan ada doktor pakar. Maksudnya ada orang yang daripada klinik ataupun hospital yang mana itu kalau di rumah lah. Maksudnya menemani dan menyambut kelahiran yang sepatutnya. Cuma kalau daripada sudut asalnya hanya sekadar jadi peneman, maksudnya tolong bantu apa-apa yang sepatutnya bagi semangat dan seterusnya, maka hukum asalnya ia diharuskan. Ia diharuskan. Cuma kita kata daripada sudut ini telah pun kecoh satu negara dulu tentang isu berkaitan dengan perkara ini, tapi asalnya kita sebut fatwa telah dikeluarkan, maka siapa lagi kalau kita nak ikut melainkan dengan fatwa. Jadi fatwa telah pun dikeluarkan dan kita ikut kepada fatwa, maka hukum asalnya diberikan kepada mereka yang bertauliah ataupun yang memang pakar dalam bidang itu. Adapun sekadar peneman dia tidak menjadi satu masalah. Wallahu a'lam. Ringkasnya. Kan, tapi kalau suaminya sendiri jadi peneman, itu tidak menjadi masalah. Saya mungkin orang lain selain daripada suami. Baik, itu yang menjadi permasalahannya. Ustaz dah jawab kepada kita sebentar tadi. Maka dibolehkan bila mana ada pula yang betul-betul pakar di dalamnya. Baik, ada soalan yang seterusnya di WhatsApp, tanyalah Ustaz juga, dari sahabat kita Anissa Maisa. Soalannya, Assalamualaikum, apakah hukumnya seorang isteri mengambil pil perancang atau cara-cara lain untuk menjarakkan kelahiran kerana tidak mahu melahirkan setiap tahun? Adakah berdosa berancang kehamilan atas sebab takut tak mampu dari segi kewangan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Anissa atas soalan yang ditanyakan. Baik, bagaimana Ustaz untuk situasi ini, Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Puan Anissa yang bertanya pada soalan melalui WhatsApp. Dan pertama sekali kita sebut perkara ni ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama, perkara yang dikhilafkan. Ada sebahagian menyatakan bahawa ia tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan di sini maksudnya ia dilaranglah kerana asalnya kita tahu rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap orang telah pun disediakan rezekinya. Hatta anak yang baru lahir pun telah pun ada rezeki yang Allah telah uruskan untuknya. Sebab tu berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqtulu auladakum min imlaq, yang bermaksud dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu disebabkan rasa khawatir, disebabkan rezeki dan sebagainya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan rezeki kepada kamu. Membunuh di sini dalam erti kata pada pendapat yang pertama menyatakan maksudnya yang merancang tadilah, ataupun kita kata menjarakkan ataupun sebagainya, perkara yang berkaitan. Cuma di sini saya suka untuk mengemukakan pula pandangan yang kedua, yang mana pandangan kedua ini menyatakan bahawa ia diharuskan dengan syarat tidak khawatir berkaitan dengan rezeki ataupun tidak khawatir berkaitan dengan apa yang akan berlaku kepada anak yang bakal lahir nanti. Maksudnya semua ni diserahkan kepada Allah, dan pada waktu itu juga dia ada dua keadaan. Pertama, dia tak boleh bersifat kekal. Maksudnya ikat ataupun apa-apalah supaya akhir sekali sampai ke meninggal dunia sekalipun tidak akan mengandung lagi. Yang tu diharamkan oleh syarak. Adapun bersifat sementara seperti mana menggunakan perancang, menggunakan berkaitan dengan kita kata apa cara-cara tertentu, seperti mana juga dipanggil sebagai inzal. Inzal ni maksudnya adalah mengeluarkan air mani di luar kemaluan isteri. Dalam istilahnya, sebab tu ada athar daripada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa kunna na'tazil ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir, menyatakan kami dulu pernah melakukan inzal. Inzal ni seolah-olah macam nak melakukan perancangan lah tadi tu. Maksudnya ada kita kata kita menjarakkan dan sebagainya, dan itu merupakan salah satu hujah di kalangan para ulama membenarkan untuk ia dilakukan. Di sini maksudnya kalaulah dia tidak bersifat kekal dan juga daripada sudut mengambil ubat-ubatan tertentu, dan yang penting dengan nasihat doktor pakar.
So doktor lebih tahulah dalam keadaan mungkin sesuai ataupun tidak dan seterusnya. Maka kalau itu keputusan doktor yang pakar yang dipercayai, maka ia boleh dilakukan dengan syarat kita tak boleh mengingkari rezeki yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya masih ada ruang untuk kita menjarakkan ataupun untuk kita kata daripada sudut kesihatan dan sebagainya, maka tidak ragu, tidak syak lagi. Dan ini juga Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga fatwa di Mufti Wilayah juga menunjukkan bahawa ia diharuskan untuk menjarakkan kehamilan untuk merancang keluarga, tapi dengan syarat-syarat seperti mana yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, dibolehkan tapi mungkin ada syarat-syarat yang tertentu patut dipatuhi. Dan ingat, satu daripada pesanan dan juga saranan dari yang pakar dalam bidang tersebut. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Dan juga Ustaz Mustafa Suki, saya Omar Abdul Majid daripada Felda Cini Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Tuan Omar Abdul Majid, apa khabar? Alhamdulillah, bagus saya. Alam kadang-kadang kelihatan Aruhan alam lah. Oh, Aruhan, bagus. Kadang kelihatan Azrin lah. Apa soalannya Tuan? Jadi soalannya begini. Ramai berbanding. Jadi ginilah ya. Ustaz, soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni ialah orang kita Melayu ni terkenal lah orang kata dengan cara tradisionalnya. Kadang-kadang berubat cara tradisional. Bukan kata kita menolak perubatan moden, doktor. Ini Ustaz, kadang-kadang kita pergi ke hospital tak jumpa punca penyakit pun ada juga Ustaz, dengan cara perubatan moden. Dan bila balik pula berubat secara tradisional, kebetulan pula sembuh. Jadi mereka ni menganggap ini sebagai alternatif, ataupun yang mula-mula sekali kita pergi jumpa bomo dulu kemudian baru ke hospital. Jadi soalan saya Ustaz, adakah cara tradisional ini, kadang-kadang tradisional kita ni maklum lah ada pengeras lah, itulah inilah. Jadi apakah cara tradisional, cara macam ini boleh ke dikatakan sebagai boleh diguna pakai dalam perubatan, sedangkan kita fahamlah apabila orang sakit ni dia nak sembuh je Ustaz, dia tak ada kira, dia tak ingat lain dah, walaupun benda tu tidak dibenarkan dalam Islam. Contohnya dengan cara-cara perubatan jampi serapah ni Ustaz. Soalan saya itulah, saya kata apakah boleh dibenarkan sekiranya kita berikhtiar dengan cara perubatan tradisional walaupun dengan cara nampak gayanya, contohnya pengeras-pengeras ini ada yang bercanggah dengan hukum Islam. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan perubatan tradisional, yang mana betul kata Tuan Omar sebentar tadi, memang kalau orang sakit ni dia nak sembuh ya, dia tak kisah lagi dah apa yang diminta, bagaimana cara janji sembuh. Tapi yang kita takut tadi adalah macam yang dikatakan tadi, mungkin ada benda-benda yang tak sepatutnya dilakukan bercanggah dengan agama, termasuk sekali Ustaz. Mungkin Ustaz ada komen berkenaan dengan situasi ini. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya suka membawa beberapa pandangan di kalangan para ulama, antaranya Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, satu ulama besar pakar hadis dan juga fiqh fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menyatakan bahawa dalam ruqyah syar'iyyah, dalam jampi-jampian ataupun dalam istilah yang seperti mana ditanya tadi, perubatan tradisional lah. Jadi pertama sekali, garis panduan yang mestilah ia tidak bertentangan daripada sudut syarak. Maksudnya jampi-jampian, perkataan-perkataan yang disebutkan itu tidak mengandungi perkara-perkara yang mensyirikkan Allah ataupun dia tidak difahami. Contohnya marang perapu kepunding, marang skipper, hal besi bersama besi dikenang seberang laut, di seberang laut bersatunya ia. Apa benda tu kan? Jadi daripada sudut itu sukar untuk difahami apakah maksud daripada jampian itu, dan dia mengandungi unsur-unsur tertentu. Contohnya minta pada air, pada angin, pada perkara-perkara tertentu, maka semua tu dikhawatiri membawa kepada kesyirikan atau perkara khurafat. Sebab tu Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad dan juga beberapa riwayat yang lain menyatakan bahawa man ata kahinan lan tuqbal fayusaddiqahu atau man ata kahinan fayus'al. Siapa yang datang kepada tukang ramal, tukang bomoh, dan dia bertanya kepadanya, tanya saja, lan tuqbal salata arba'ina yawman, tidak diterima solatnya 40 hari. Belum percaya, belum percaya. Kalau percaya, kata Nabi SAW, fayusaddiqahu, dia pun percaya pada waktu. Dalam riwayat lain, hadis yang sahih juga, faqad kafar bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi SAW, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Keluar pada Islam lah, kufur lah maksudnya. Menunjukkan bahawa ketegasan syarak untuk keadaan kita sakit, ataupun kita contohnya kehilangan barang, ataupun apa tertentu, kita berjumpa dengan tukang ramal, tukang bomoh dan sebagainya, maka itu merujuk kepada satu benda yang diharamkan oleh syarak. Walaupun kita tahu musibah yang menimpa manusia, memang betul manusia nak sembuh, nak cepat.
dia nak kembali kepada asal, tapi cara itu tidak diizinkan oleh syarak. Maka sebab tu al-ghayah la tubarrir wasilah, matlamat tidak akan sekali-kali menghalalkan cara, maka kita kena hati-hati. Cuma kalaulah orang yang disebut tu dia bacanya daripada Quran, daripada hadis, daripada doa-doa Nabi, difahami ayat kursi dan sebagainya, maka itu tidak menjadi masalah. Itu yang dipanggil ruqyah syariah, yang dibenarkan oleh syarak. Hatta mungkin dia tak pakai songkok pun, kan? Tapi kita bimbang juga, nanti memang pakai seluar pendek, tapi dia punya jampi semua lain macam ni, kata faham tu faham, tapi kita tengok juga keadaan syariat orang tu, maksudnya pengamalan dia dan sebagainya juga perlu diperhatikan daripada sudut kita nak berubat. Cuma asalnya kita sebut ya betul, mesti disinergikan, digabungkan antara perubatan tradisional ataupun dalam istilah kita ruqyah syariah ataupun herba-herba tertentu yang memang diiktiraf oleh sains dan sebagainya, juga berkaitan dengan jampi-jampian tadi, kita kena sinergikan. Sebab tu kadang-kadang doktor pun dia bila berubat dia kata yang ni kena berubat cara tradisional ni, doktor pun kata macam tu lah. Kemudian juga ada setengah-setengah yang perawat-perawat tertentu ni yang lebih fokus kepada ruqyah syariah, dia kata yang ni cerita lain ni, mungkin appendix ni kot, yang ni kena jumpa doktor ni. Jadi kalau dua-dua ni seragam, maksudnya saling memberikan kepakaran antara satu sama lain, dia adalah satu benda yang sangat diperlukan dalam Islam. Tapi kalau masing-masing kata sikit-sikit scan, tengok je, oh ni jin ni, kadang-kadang jin pun marah. Kenapa jin marah? Dia tak terbabit dalam perkara tu. Apa aku pula? Apa aku pula, dia kata contohnya kan. Habis tu siapa yang masalah? Sebenarnya dia ni sakit sebab makan lada terlalu banyak, kena appendix contohnya kan. Ataupun dia punya usus pecah contohnya. Jadi tak ada kaitan dengan jin. Maka kita kena mengiktiraf kedua-dua kepakaran yang ada, sama ada daripada sudut Islam ataupun daripada sudut perubatan sains, kerana dua-dua itu daripada sunnah ataupun cara berubat yang dianjurkan oleh Islam daripada Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi asalnya kerjasama. Maksudnya yang ni mengiktiraf yang ni kepakaran sains juga mengiktiraf kepakaran berkaitan dengan benda-benda gaib, jin, ain, saka dan seterusnya, isu-isu yang kita namakanlah apa-apa saja yang berkaitan dengan pesakit-pesakit ataupun sakit yang ada. Wallahualam. Wallahualam. Padu jawapannya Ustaz berikan kepada kita pencerahan yang terperinci untuk kita fahami apa yang dimaksudkan tadi. Matlamat tidak menghalalkan cara Ustaz, ya. Baik, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ucapkan kepada penonton yang masih setia bersama dengan kami pada pagi ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu, mendengarkan pencerahan bersama dengan Al-Fadil Ustaz berkenaan dengan fiqh medik untuk pengetahuan kita semua, untuk kita menjalani kehidupan yang lebih baik jika mengetahui segala serbi benda dalam kehidupan kita. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita dengan kita nak ambil soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Sahziatul Sidik. Apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Dua soalan. Yang pertama, bagaimana hukum segelintir ibu bapa yang tidak memvaksinkan anak mereka dan mereka memberi alasan mengamalkan pemakanan sunnah buat anak mereka sahaja? Soalan kedua, apakah hukumnya menurut perspektif Islam atas perubatan mercy killing, menamatkan nyawa seseorang pesakit yang koma dan tidak diselamatkan lagi, tidak dapat diselamatkan lagi, mungkin ayat begitu, adakah dibenarkan dalam Islam? Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Sahziatul Sidik atas soalan yang ditanyakan. Dua soalan Ustaz. Yang pertama berkenaan dengan vaksin, yang kedua berkenaan dengan mercy killing. Dipersilakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada puan yang bertanya dua soalan. Jadi kalau saya terlupa soalan kedua nanti kena ingatkan balik. Ingatkan. Okey, yang pertama tadi isu berkaitan dengan vaksin. Okey, vaksin ni ataupun imunisasi ni dia merupakan sebenarnya pencegahan. Jadi pencegahan dalam Islam ini adakah satu benda yang dibenarkan oleh syarak ataupun sebenarnya bila dah kena penyakit baru pergi berubat? Ataupun sebenarnya prevention is better than cure tu, adakah itu adalah benda yang diutamakan dalam Islam ataupun bagaimana? Baik, asalnya kita sebut tidak menjadi masalah untuk kita mencegah daripada merawat. Jadi dalam Islam pun di kalangan fatwa, di kalangan para ulama dan sebagainya mengharuskan untuk kita mencegah daripada kita merawat. Dan fatwa telah keluar sama ada peringkat kebangsaan, sama ada peringkat wilayah ataupun peringkat Selangor dan sebagainya. Fatwa telah dikeluarkan, maksudnya diharuskan. Sebahagian fatwa di Timur Tengah dan sebagainya mewajibkan untuk mengambil vaksin disebabkan dibimbangi takut daripada bab-bab penyakit-penyakit tertentu ketika mana masih kecil dan dibimbangi
membimbingi daripada sudut asalnya berlakunya kita kata cacat dan seterusnya pada perkara berkaitan. Jadi menunjukkan bahawa vaksin itu kita kata dia bukan pilihan, dia bukan boleh tak boleh ambil, tapi dia kena ambil. Dia atas nasihat doktor pakar dan mudah-mudahan kita bertawakal dengan sebab apa? Ikhtiar, dan juga daripada sudut yang lain juga adalah kita kata sebagai ikhtiar ataupun kita kata wasilah untuk membendung kepada penyakit yang merebak dan seterusnya. Dan disebutkan tadi makan makanan sunnah. Ya, makan makanan sunnah. Apa sebenarnya makanan sunnah ini? Adakah makanan sunnah itu adalah kurma, habatus sauda, madu, ataupun sebenarnya ulang pegaga, ataupun tongkat ali, ataupun bayam Brazil, ataupun sebenarnya apa? Jadi apakah sebenarnya makanan sunnah itu? Ramai di kalangan masyarakat kita menyatakan makanan sunnah itu apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran yang menunjukkan bahawa dia merupakan ada khasiat-khasiat tertentu dan sebagainya. Tak dinafikan ia daripada satu sudut betul. Tetapi kita kena ingat pada hari ini, minta maaf saya sebut, sebab tu JAKIM telah keluarkan pandangan, Majlis Agama Islam Pahang telah keluarkan pandangan, Majlis Agama Islam Melaka dan beberapa tempat di Malaysia, khususnya JAKIM lah, dan juga fatwa menyatakan tidak dibenarkan untuk produk marketing ataupun membuat kita kata sebagai apa, mendedahkan bahawa ini makanan sunnah, ini makanan sunnah, harga berapa? RM60. Ini makanan sunnah, itu air sunnah, ini sekian-sekian, maka harganya melambung-lambung tinggi. Maka akhirnya manusia akan pergi kepada itu, dan Majlis Fatwa menyebutkan kerana dibimbangi, diragui supaya orang bila mana akhirnya kalau contoh tak jadi, ini semua salah makanan sunnah. Padahal ini makan sunnah ni sunnah Nabi dan seterusnya. Dan tambahan pula hari ini di pasaran macam-macam jenis suplemen, perubatan moden yang dicampur itu ini dan sebagainya, maka kita bimbang khawatir akhirnya akan bagi tohmah kepada Islam. Sebab tu saya sebutkan tadi Majlis Fatwa dan sebagainya telah bersidang menyatakan apa sebenarnya maksud makanan sunnah. Dan sebahagian para ulama antara Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam beberapa kitab beliau menyatakan kita kena faham mana wasilah, mana tujuan. Kalau semua wasilah itu digunakan dan cara yang halal yang baik, maka asalnya tujuan berubat tu gunalah apa saja. Kalau kata contoh, ternyata pada pegaga ni ada khasiat-khasiat tertentu. Kita pun makan pegaga contohnya. Bukan makan kurma, makan pegaga kan. Jadi adakah ia salah satu benda tak menepati sunnah? Bukan saya sebut, bukan para ulama sebut makan pegaga itu sunnah. Tapi sunnah dia kita nak berubat tu. Sunnah kita mencari tujuan asal itu. Maka hukumnya kita kata termasuk dalam apa saja jenis perubatan yang mana kita boleh gunakan sesuai untuk anak kita dengan nasihat doktor dan sebagainya, maka semua termasuk dalam apa yang dipanggil sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, soalan yang kedua. Sebelum kita ambil soalan yang kedua tu, Ustaz, terima kasih untuk jawapan berkenaan dengan vaksin sebentar tadi. Tapi sebelum kita masuk untuk soalan berkenaan dengan mercy killing tadi, kita nak ambil dulu pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Na'i dan kru tanya Ustaz CB 39 Haji Tukinan Haji Muhammad Saleh daripada Sekolah Johor. Apa khabar Haji? Apa khabar Haji? Alhamdulillah sehat. Saya mudah-mudahan Ustaz dan Dai keadaan sehat, dirahmati oleh Allah. Amin. Alhamdulillah. Persoalannya Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ini zaman dulu-dululah Ustaz, zaman saya muda-muda dulu. Saya nak tanya Ustaz, barang yang kita maknanya tak boleh makan lah. Bukan haram tapi mungkin tak boleh dimakan. Contohnya Ustaz, saya berubat dululah di kampung. Ada satu penyakit semput Ustaz. Bila dia pakai si kata perawat ni, awak kena makan contohnya kata hijau lah, kata kecil yang hijau tu Ustaz. Sama ada dia bakar ke, dia masak ke apa. Tapi bila dia makan, dia rawat, penyakit tu hilang Ustaz. Jadi macam mana Ustaz? Adakah benda-benda macam ini halal atau dibolehkan untuk buat rawatan? Itu sajalah soalannya saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan atas soalan yang ditanyakan. Katak bakar. Dia ada penyakit semput bila mana petua kata makan katak bakar. Air asam dia tak sebut tadi kan katak bakar saya. Jadi cicak sekali Ustaz Seram juga tu bila dengar first time juga kali pertama saya dengar tadi berkenaan dengannya itu, tapi mungkin Ustaz ada pencerahan berkenaan dengan itu berubat, tapi macam balik pada kita sebut tadi tak kena dengan cara Ustaz. Silakan. Okey, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita kena tahu bahawa sebenarnya kadang-kadang perubatan berkaitan dengan di kampung-kampung tradisional kita kata ni, kadang-kadang tu ada bahan-bahan yang digunakan itu bukan daripada di sisi mazhab Imam Syafi'i saya sebut. Di sisi mazhab Imam Syafi'i bukanlah termasuk daripada benda yang dihalalkan daripada sudut syarak. Cuma kita kata tadi melalui ini istilah kita panggil dipanggil tajrubah. Tajrubah ni maksudnya eksperimen. Kan? Saya tak tahulah, mungkin sebelum tu mungkin biawak, mungkin katak, mungkin apa. Dia try, rupanya katak yang sesuai
sesuai. Saya tak pastilah. Tapi asalnya kita sebut bila mana dia menggunakan kepada perkara-perkara yang hukum asal. Kalau contohnya tak ada langsung dah benda lain yang boleh digunakan untuk cara menyembuh tu. Maka dalam bab darurat, sebab tu di kalangan para ulama menyatakan ad-darurah tubihu mahzurah. Darurat boleh mengharuskan perkara yang diharamkan oleh syarak. Kalau itu satu-satunya jalan yang ada. Kemudian juga kita kena ingat, kena masukkan kaedah fiqh yang kedua, darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu disukat dengan kadarnya. Maksudnya bukan katak ni boleh tahan jugalah, lepas ni kena amal makan katak lah kot. Tapi hanya sekadar berubat tu saja. Waktu itu saja. Itu kita kata daripada sudut perbincangan di kalangan para fuqaha tentang isu-isu yang berkaitan dengan perkara ini. Bahkan ada hadis yang larangan membunuh katak dan sebagainya. Cuma kita sebut daripada sudut asalnya, dia adalah satu benda yang tidak termasuk dalam satu benda yang diiktiraf dalam mazhab Syafi'i lah. Tapi dalam mazhab lain itu cerita lain. Ini kita sebut daripada sudut pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadinya kalaulah isu itu hanya itu satu penyembuh, maka ia diharuskan oleh syarak. Tapi kalau ada alternatif lain, maksudnya mungkin kita berjumpa dengan pakarnya, mungkin doktor dan sebagainya, ubat-ubat yang lebih ringan mudaratnya ataupun lebih tak termasuk syubhat ataupun haram, maka itu lebih aula, lebih utama untuk diambil. Demikianlah juga fatwa di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Itu ya yang untuk pencerahan berkenaan dengan tadi itu. Kadang-kadang ada juga petua-petua yang kita jarang dengar dan bila dia buat jadi sembuh tapi menyeramkan. Macam orang dulu-dulu pun ada pakai lipan, lipan berbanyak kaki tu kan. Dia bakar untuk sembuh juga penyakit semput dan juga batuk. Baik, kita ambil soalan yang kedua tadi di Facebook, tanyalah Ustaz, dari Sahziatul Sidik yang bertanyakan berkenaan dengan apakah hukum menurut perspektif Islam atas perbuatan mercy killing, Ustaz, menamatkan nyawa seseorang pesakit yang koma dan tidak dapat diselamatkan lagi, Ustaz. Jadi bagaimana berkenaan dengan mercy killing, Ustaz? Silakan. Okey, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ingat dia kena ada pembetulan sikit daripada sudut istilah. Dia ada dua perkara. Satu yang dipanggil mercy killing, satu lagi dipanggil sebagai brain death. Brain death ni maksudnya mati otak. Mati otak ni cerita lain, mercy killing ni adalah cerita lain. Mercy killing ni maksudnya dalam istilah kita, dia pesakit tu maksudnya kita nampak terlalu terseksa ataupun terlalu sakit dan terlalu nazak dan kita nak percepatkan kematian dia. Maksudnya mungkin kita tak masukkan ubat-ubatan, dia ada fases dan aktif, dia ada kaedah-kaedah daripada sudut perubatan ataupun daripada sudut kita tak bagi dah contohnya ubat apa-apa ataupun tak ada suntikan ataupun kita cabut mungkin pernafasan. Maksudnya untuk mempercepatkan kematian dia. Maksudnya mercy killing ni mati rahmat. Mati rahmat ni bukan cara kita pergi bunuh dia secara kasar, tapi maksudnya secara ringan ataupun secara tak sengajalah maksudnya ataupun secara yang konon-kononnya dibenarkan oleh syarak. Baik, hukumnya daripada sudut fatwa dan pandangan para ulama, pertama fatwa Selangor mengharamkan. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan juga beberapa pandangan ulama lain juga mengharamkan. Demikian juga pandangan MUIS, Majlis Ulama Singapura dan seterusnya di kalangan fatwa di kalangan negara-negara Islam menyatakan ia adalah satu benda yang diharamkan oleh syarak. Maksudnya biar dia meninggal, dia mati dalam keadaan yang tersendiri. Tak perlu kita percepatkan, tak perlu kita ambil berhentikan ubatan dan sebagainya. Okey, itu satu cerita. Adapun brain death, mati otak, mati otak ni daripada sudut fatwa, contohnya Majmu' Fiqh Islami, Kesatuan Fiqh Sedunia, dan juga beberapa fatwa seperti mana di Jordan dan beberapa fatwa di kalangan para ulama, fatwa Jordan menunjukkan bahawa dia adalah mati yang betul-betul matilah. So mati otak ni memang kira mati. Begitu juga Majlis Fatwa Kebangsaan, maksudnya mati otak juga termasuk dalam betul-betul mati. Maka mati itu mesti disahkan oleh 2 ataupun sekurang-kurangnya 3 doktor yang pakar. So maksudnya ini memang dah tak boleh nak selamatkan dan sebagainya, memang diiktiraf sebagai mati, maka waktu itu bolehlah cabut alat pernafasan dan sebagainya, dan itu fatwa di kalangan para ulama. Maksudnya kalau betul-betul dia mati otak disahkan oleh doktor yang pakar, maka ia diharuskan untuk cabut alat-alat dan dikira innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. So kena beza tu mercy killing dengan mati otak. Yang kedua tadi brain death tadi mati otak. Jadi mungkin bila dikaitkan juga dengan mercy killing tadi, mungkin ada beberapa syarat yang perlu ada untuk bila dibolehkan untuk mercy killing, mungkin ada beberapa syarat untuk menentukan boleh atau tidak. Kalau mercy killing tadi kita kata fatwa apa keadaan sekalipun tidak mengharuskan. So dia tak boleh untuk kita percepatkan kematian dia, cabut apa semua tu, sebab dia ni kemungkinan besar dia ada ruang dan juga daripada sudut asalnya biar dia meninggal dunia dalam keadaan seperti mana yang dikehendaki oleh syarak. Adapun kalaulah sujud tentang mati otak tadi, syarat-syaratnya ada doktor pakar yang diiktiraf, contohnya 2 ataupun 3. Yang kedua memang daripada sudut ilmu doktor itu sendiri,
Sebab doktor dia tidak boleh mendahului malaikat maut. Itu kena jelas juga tu. Kan, doktor tak boleh mendahului malaikat maut. Dan saya faham doktor-doktor khususnya Malaysia dan sebagainya memang mereka akhirnya akan kata kita ikhtiar pada Allah, kita dan seterusnya lah. Jadi pada sudut tu kita kata dengan ilmu kepakaran doktor kata memang ini tak boleh nak diselamatkan, maka secara asalnya dua ni menjadikan hujah ataupun pandangan di kalangan para ulama diharuskan untuk keadaan mati otak tadi itu dicabut dan sebagainya lah daripada sudut pernafasan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan persoalan yang ditanyakan sebentar tadi, vaksin dan juga tadi ubat kepada semput dari tuan sebentar tadi yang bertanyakan, dan juga Mercy Killing sebentar tadi menjawab persoalan apa yang ditanyakan oleh penonton. Terima kasih Ustaz. Baik, kita ada soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Qalbi Lahu. Assalamualaikum Ustaz Mustafar, Dai dan semua. Bolehkah di dalam Islam mengawet mayat? Dan soalan kedua, bolehkah di dalam Islam bahagian medik merawat pihak lawan ketika peperangan? Contoh seperti yang terjadi di Perang Dunia Kedua. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Qalbi atas soalan yang ditanyakan. Dua soalan Ustaz. Yang pertama mengawet mayat, dan yang kedua kita fahami soalannya adalah boleh tak pihak lawan merawat pihak lawan? Silakan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Qalbi Lahu. Qalbi Lahu ni hatiku untuknya. Oh ya, saya pun tahu. Boleh pakai ni. Itu kira macam apa kita panggil istilah kita apa sekarang? Pick up line. Ya, Ustaz. Okey, tu bahasa Arab tapi susunan tu kena tengok balik daripada sudut bahasa lah. Tapi maksudnya saya faham begitulah. Okey, so yang pertama tentang isu awet mayat. Awet mayat ni sebab tu Allah sebut dalam Quran walaqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahr. Dan sesungguhnya telahlah kami muliakan anak Adam itu, iaitu mulia di sini kata sebahagian para ulama tafsir menyatakan mulia tu maksud tubuh badannya dan semua-semualah apa-apa anggota badan, rambut dan sebagainya. Sebab tu dalam istilah fiqh pun kalau contoh rambut ni sebaiknya ditanam dan berbagai-bagai lagi lah daripada sudut syarak, dan juga begitu daripada kita kata apa kuku dan seterusnya. Tapi tak ada dalam hadis kuku kena tanam, rambut kena tanam, cuma asalnya kita sebut dari sudut fiqhnya. Okey, jadi bila kita sebut tentang isu mengawet mayat tadi, maka asalnya tubuh badan ni satu benda yang terpelihara. Jadi awet ni untuk apa? Sebab tu fatwa di kalangan fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga beberapa fatwa di kalangan para ulama menyatakan bahawa dia tidak dibenarkan untuk mengawet mayat itu, melainkan kalau tak diawet ada penyakit-penyakit berjangkit. Maksudnya mungkin melalui cairan mata dan sebagainya, sentuhan, mungkin juga melalui bawaan angin dan sebagainya, maka boleh memberi kesan kepada orang yang menziarahi pesakit, menziarahi apa? Mati ataupun mungkin ke kubur dan sebagainya. Maka pada waktu itu juga Majlis Fatwa Kebangsaan mengharuskan kalau keadaan darurat demikian. Tapi hukum asal kalau tak ada sebab maka ia tidak boleh ataupun tidak dibenarkan daripada sudut syarak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan yang kedua tadi Ustaz, berkenaan dengan pihak lawan merawat pihak lawan. Okey, yang ini ada perkara yang dikhilafkan di kalangan para ulama, cuma atas dasar manusia sesama manusia dan dalam keadaan peperangan, daripada sudut itu kita kata hukum asalnya kalau pihak musuh tak boleh lah. Tapi kalau di sana ada ruang, sebagai contoh kita kata dia ni hanya menyertai dalam keadaan dia pun petugas juga contohnya, jadi dia bukan yang utama, maksudnya menyerang di barisan hadapan, tapi dia petugas semua, yang tu ada ruang lah. Cuma kita kata hukum asal tidak diharuskan, cuma di sana ada khilaf perbezaan di kalangan para ulama bila mana kita nak berhadapan dengan musuh. Sebab tu Nabi SAW kalau kita tengok dalam kebanyakan sirah, sebagai contoh Abul As ni beliau adalah menantu Nabi SAW dalam peperangan Badar. Beliau kena tawan, beliau berada di pihak musuh. Kan, tapi Abul As ni berkahwin dengan Sayyidatina Zainab pada waktu itu. Jadi ada perbincangan di kalangan para ulama, bolehkah satu orang tebusan kita nak bebaskan ataupun kita nak jaga pula? Sebahagian para ulama menyatakan bahawa wahyu melalui Nabi itu telah jelas. Maksudnya Nabi tahu yang ni ada ruang untuk masuk Islam. Sebab tu kalau kita tengok mana-mana orang yang terbunuh dalam peperangan khusus di zaman Nabi, memang dia tak ada peluang nak masuk Islam. Memang dia takkan masuk Islam. Sebab tu dia terbunuh Abu Jahal, Abu Lahab, and the gang dan sebagainya kan. Jadi menunjukkan bahawa memang tak ada ruang untuk masuk Islam, maka akhirnya Allah tamatkan riwayat mereka. Tapi kalau contohnya Nabi SAW biarkan mereka, Nabi kata jangan bunuh, sekian-sekian, maka sebenarnya mereka ada ruang dan peluang untuk masuk Islam. Hatta sehingga Nabi SAW hampir hendak wafat pun ada di kalangan sahabat yang masuk Islam dan seterusnya. Jadi menunjukkan bahawa daripada sirah perbincangan di kalangan para ulama, lihat kepada keadaan orang itulah. Tapi kalau dia daripada sudut asal memang dia penyerang utama dan sebagainya, maka pada waktu tidak perlulah. Tapi kalau dia sekadar bantuan, kita tengok dia ni pun macam
sebenarnya dia okey kan daripada sudut asal ada ruang lah Ya, kan. Jadi ada isu perbincangan di kalangan para ulama berkenaan dengan perkara itu. Wallahu a'lam. Baik, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz berkenaan dengan soalan yang ditanyakan sebentar tadi. Yang pertama tadi disebutkan tentang bagaimana mengawet mayat, dan yang kedua pihak lawan merawat pihak lawan, itu pencerahan diberikan kepada kita. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Abdullah Osman daripada Seremban. Abdullah Osman dari Seremban. Ya, tuan, apa soalannya tuan? Macam ni Ustaz. Selalunya injak babi, urat babi, jantung babi untuk perubatan medik ni dalam medik hospital lah, memang digunakan dan ia punya mujarab. Mengapa begitu? Tidakkah ia haram pada orang Islam, dan apa pandangan Ustaz tentang perkara ini? Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Tuan Abdullah Osman atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan organ-organ dari khinzir sebentar tadi Ustaz dikongsikan kepada kita. Terima kasih untuk pencerahan itu. Mungkin Ustaz ada sedikit jawapan dan ruang komen di Ustaz. Dipersilakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama kita kena faham vaksin itu jenis yang macam mana. So ada jenis vaksin ni sebagai contoh pernah kecoh di negara kita dulu isu berkenaan dengan vaksin orang nak pergi haji. So nak pergi haji tu ada yang diwawarkan kata melalui ada khinzir ataupun istilah Melayu kita babi dan seterusnya kan. Jadi adakah dia daripada sudut asalnya diharamkan ataupun bagaimana? Begini, Majlis Fatwa Kebangsaan telah pun bersidang dan bincang isu ni. Ada perkara tertentu yang mana kalau vaksin itu berasal daripada ekstrak daripada tumbuh-tumbuhan ataupun daripada bahan-bahan haiwan yang boleh dimakan yang harus daripada sudut syarak, maka tak dinafikan ia adalah harus. Cuma kalau daripada benda-benda yang haram, khinzir, contohnya buaya contohnya kan, ataupun apa-apalah yang boleh dimanfaatkan, khususnya ditanya tadi tentang khinzir. Baik, di sini kita kena faham. Pertama, isu yang dikhilafkan di kalangan para ulama berbeza pandangan pendapat adalah isu yang dipanggil istihalah. Istihalah ni maksudnya transfer daripada satu benda bahan dan akhirnya akan jadi kepada bahan yang lain. Transfer boleh jadi dua. Satu sama ada daripada sudut semula jadi ataupun daripada sudut campur tangan manusia. Saya sebut beginilah. Di China, beberapa tempat, sebab tu Malaysia mengharamkan Bon China. Bon China ni maksudnya pinggan yang mahal tu, yang biasa setengah-setengah orang ni dia suka buat koleksi. Koleksi pinggan yang cantik tu, pinggan dia buat daripada tu, maksudnya pinggan itu asalnya daripada tulang khinzir, daripada benda yang haram, dibakar sehingga 1000 darjah Celsius dan akhirnya hanya tinggal abu, dan daripada abu-abu itulah yang tidak ada bahan dah. Maksudnya tidak ada bahan di sini, dia bukan lagi dianggap sebagai ada lemak dia, ada tulang dia, ada apa daripada khinzir, telah berubah 1%. Maka Majlis Fatwa bila bersidang tentang isu ini, mereka menyatakan Bon China tidak boleh digunakan, ia adalah termasuk dalam benda yang haram. Kerana asal perbuatan itu daripada sumber yang haram. So transfer secara yang dilakukan oleh tangan manusia. Adapun transfer secara tabi'i. Tabi'i ini semula jadi. Contohnya macam ni, daripada arak, bukan buat arak pun, tapi tiba-tiba jadi cuka. Itu semula jadi. Bukan kita mencampur, kita buat dan sebagainya. Begitu juga dengan kita kata contoh garam dekat laut. Kan orang cerita dulu ada dinosaur kan. Ada macam-macam kan. Jadi bila mati dekat laut tu, adakah mati kat laut tu dinosaur tu ada kat situ sekali? Katalah contoh macam apa haiwan apa semua ada, akhirnya yang kita dapat tu bukan daripada tulang haiwan apa, garam. So dia transfer istihalah secara semula jadi daripada sudut syarak, diterima oleh syarak dan dia tak termasuk daripada perkara yang diharam. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, bila istihalah berlaku secara campur tangan manusia. So saya nak tuju contoh tadi, daripada injap, daripada apa khinzir tadi, tapi setelah melalui proses dan sebagainya, akhirnya jadi satu bahan yang neutral. Dia bukan lagi babi, dia bukan lagi khinzir, dia bukan lagi injak babi ataupun khinzir. Yang ni dikhilafkan di kalangan para ulama, maka secara asalnya saya sebut fatwa lah. Sebab tu saya suka bila mana kita menjawab persoalan ini, saya seru kepada asatizah ataupun para pelajar dan sebagainya untuk kita pergi pada fatwa. So fatwa ni saya suka nak dekat dan rapatkan kepada masyarakat supaya dia menjadi salah satu daripada wasilah kita bukan bercakap atas dasar kita punya pandangan sendiri, tapi pandangan fatwa. So Majlis Fatwa Kebangsaan menyatakan tidak diharuskan melainkan keadaan darurat yang tak ada vaksin lain yang melainkan daripada bahan itu. So darurat lah. So macam mana mekanisme darurat itu? So mekanisme darurat itu mengikut dia punya standard kaedah cara yang mana mesti melalui proses-proses yang sepatutnya. Jadi asalnya
kita kata hukum asalnya ia tidak diharuskan, tetapi kalau itu sajalah hanya bahan yang ada, maka pada waktu setelah melalui proses istihalah tadi, telah transfer daripada satu benda yang asalnya jelas itu khinzir tapi jadi air contohnya, jadi jenis cecair contohnya, maka yang itu diharuskan dalam keadaan bab darurat. Wallahu a'lam, tidak diharuskan, tetapi jika tak ada pilihan lain, itu sahaja yang ada, darurat, maka dibolehkan. Baik, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Allah menciptakan sakit dan juga Allah juga yang memberikan penyembuhan kepada hamba-Nya. Itulah yang patut kita ketahui. Tapi segala sakit yang datang dalam kehidupan bukannya satu ujian yang berat, tetapi sebenarnya satu teguran dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita ingat kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita jauh darinya. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita pada pagi ini. Untuk sama-sama kita nak ambil soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Ada dua soalan. Bolehkah kita memberikan bantuan pernafasan CPR kepada mereka yang berlainan jantina dengan kita dengan alasan ingin membantu? Soalan kedua, bolehkah kita mengambil ubat yang di dalamnya terkandung dadah tetapi yang terkawal? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Nurul Huda Tajuddin atas soalan yang ditanyakan. Yang pertama berkenaan dengan CPR, alat bantuan pernafasan, alat pula memberi bantuan pernafasan, dan yang kedua berkenaan dengan mengambil ubat yang ada dadah terkawal. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, isu berkaitan dengan CPR ni, dia kalau daripada sudut tu darurat, memang kita kata sebab tu mekanisme darurat tu penting dalam Islam. Sebab tu dia ada dipanggil sebagai satu maslahah, kebaikan, satu lagi darurat. Darurat ni maksudnya satu benda yang ditimpa musibah dan akhirnya dia tidak ada satu cara jalan lain melainkan cara tu. Okey, kalau dalam keadaan yang demikian tadi, cuma sekadar itu saja, maka daripada sudut syarak ia diharuskan walaupun berlainan jantina. Berdasarkan hadis yang riwayat daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhu, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta supaya berbekam. Maka pada waktu berbekam itu ada satu orang sahabat Nabi namanya Abu Taibah. Abu Taibah ni pakar bekam di zaman Nabi SAW. Jadi Abu Taibah ni ketika mana Ummu Salamah nak berbekam, maka Nabi SAW panggil Abu Taibah, sedangkan Abu Taibah lelaki. Jadi pada waktu tu Nabi SAW membenarkan Abu Taibah untuk membekam Ummu Salamah dengan keadaan-keadaan tertentu dalam keadaan yang dibenarkan oleh syarak. Cuma sebahagian para ulama berbincang yang Abu Taibah tu waktu tu masih kecil lagi. Kita pun dok fikir juga, kalau kecil macam mana dia tahu tentang berbekam? Ataupun sebahagian kata dia belum akil balik dan sebagainya. Tak apa, itu perbincangan di kalangan para ulama. Berdasarkan hadis tu menunjukkan bahawa ada interaksi antara berlainan jantina. Jadi kalau dalam keadaan itu darurat dan memang dia sangat diperlukan untuk selamatkan nyawa, maka ia diharuskan pada waktu tu dan tidak ada larangan daripada sudut syarak walaupun asal hukumnya tak dibenarkan. Tapi ia diharuskan dalam keadaan darurat. Tapi kalau saja duduk tunggu, bila kan dia lemah, tak apa, kita tunggu dulu. So maksudnya tengok pada keadaan. So kita tahu dah ini nak selamatkan nyawa orang. Sebab apa? Dalam maqasidus syariah, maksudnya tujuan syarak paling utama antaranya adalah menyelamatkan nyawa, menjaga nyawa. Wallahu a'lam. Dan yang kedua tadi berkenaan dengan Ustaz, dia mengambil ubat yang di dalamnya terkandung dadah terkawal. Isu dadah ni sebab tu kalau orang ditangkap, sama ada pengedar dia ke, dia punya pusher ke apa semua ni, ditangkap atas isu apa? Penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah. Tak ada orang tangkap maksudnya pergi jumpa doktor awak guna dadah kan. Jadi apa tangkap? Sebenarnya dalam ubat-ubatan adalah mengandungi bahan-bahan tertentu, khususnya perkara-perkara. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tadi kalau soalan ditanya tentang khinzir, Allah jadikan satu benda di atas muka bumi ni ada dia punya manfaat dia. Walaupun kadang-kadang kita nampak benda tu jijik, benda tu kotor, benda tu tak boleh, tapi daripada sudut sisi pandang yang lain, Islam mengiktiraf bila mana ia diambil dengan kadar dalam bab darurat, bab kadar tertentu, ataupun ada dia punya kita kata kawalan-kawalan tertentu. Maka asalnya kalaulah ubat itu untuk pelali apa semualah, kadang-kadang tu apa-apa yang berkaitan, maka ia diharuskan daripada sudut syarak kerana dia adalah kawalan tertentu dan
dia ada kita kata apa bahan-bahan tertentu yang mana masih lagi ada dalam kawalan dan dibenarkan oleh syarak. Khususnya KKM memainkan peranan yang sangat penting lah. Kementerian Kesihatan Malaysia tentang isu berkaitan dengan kawalan-kawalan yang berkaitan dengan ubat-ubat tertentu, dos-dos tertentu. Wallahualam. Baik, wallahualam, mudah-mudahan menjawab persoalan kita yang ditanyakan sebentar tadi. Baik, kita ada pemanggil di talian. Hari ini kita banyak pemanggil, Ustaz ya. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana tuan? Ya, ini dari Tawau Sabah, Haji Jamil Abdul Hayat. Oh, Tawau Sabah ya, Haji Jamil. Oh, Abang Ya, Jamil. Ya, baik. Sehat Sehat ya? Sehat. Apa soalan tuan? Soalan saya, adakah dibenarkan perubatan dalam Islam penyakit asma ini? Saya disarankan untuk mencari daging buaya yang kering. Apa tadi tuan? Boleh jelas. Adakah dibenarkan perubatan dalam Islam penyakit asma ini disuruh saya mencari daging buaya yang kering? Untuk apa tu? Makan ke sapu? Untuk perubatan asma, penyakit asma. Baik, okey, terima kasih tuan atas soalannya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Jamil dari Tawau Sabah yang bertanyakan soalan berkenaan dengan asma. Kalau tuan tadi dari Johor semput, ini asma. Bertanyakan bagaimana untuk perubatannya disuruh mencari daging buaya yang kering. Wow, bujang senang. Cari daging buaya yang kering untuk perubatan mungkin dimakan. Jadi macam mana Ustaz ini untuk pencerahannya kan? Baik, perubatan. bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia begini, pertama sekali dalam mazhab Imam Syafi'i ini dia ada kaedah dan ada hadis dalam bab ni, walaupun masih dipertikaikan di kalangan para ulama tentang status hadis tu, iaitulah berkenaan dengan larangan memakan haiwan yang bertaring. Larangan memakan haiwan yang bertaring, satu. Yang kedua, yang memakan bahan-bahan ataupun najis ataupun kotoran. Termasuk juga kita sebutkan tadi adalah berkaitan dengan si buaya. Si buaya. Kan? Jadi buaya ni asasnya kalaulah terbukti daripada sudut sainsnya, maksudnya daripada sudut tajrubah, eksperimen yang dijalankan, cuma para ulama sebahagiannya antaranya dalam mazhab Imam Malik rahimahullah mengharuskan makan buaya tu. Kan makan buaya di sini maksudnya kalau kita ambil sebab tu kata Imam Suyuti rahimahullah, mani betulia fi syai' fa yuqallid ala man huwa ajaza. Sesiapa yang mana menemui satu permasalahan yang tak dapat diselesaikan hanya dengan sesuatu benda, hukum itu yang boleh diselesaikan, maka dia boleh bertaklid pada pandangan ulama yang lain. Maksudnya di sini adalah dalam pandangan Imam Malik membenarkan untuk satu orang tu makan buaya. Dan kita ambil daripada sudut bawabit ataupun kaedah dalam mazhab Imam Syafi'i, benar itu atas sebab dasar darurat dan itu hanyalah satu-satu penyembuh. Yang kalau terbukti jelas daripada sudut sains dan juga daripada sudut perubatan dan pakarnya. Tapi kalaulah kita kata daripada sudut asasnya ada lagi benda lain yang lebih utama. Contohnya apa? Kita kata apa? Yang dia belangkas ke contohnya kan, ataupun ikan-ikan tertentu ke ataupun haiwan-haiwan tertentu yang tu lebih diutamakan. Tapi kalau dah tak ada cara lain dan itu terbukti, kita ambil pandangan dalam Imam Malik tadi, dan itu juga pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i membenarkan untuk bertaklid, mengambil pandangan di kalangan ulama yang lain bila mana ditimpa darurat dan itu hanyalah satu-satu penyembuh dalam keadaan yang seperti itu. Wallahu a'lam. Saya bila sebut tadi tentang buaya kering, saya terbayang dia duduk atas penyidai kan, bagi kering daging macam ikan talang. Kan kita terbayang itu Ustaz tapi mungkin itu salah satu petua di sana bila mana ada penyakit asma, semput dan sebagainya. Itu mungkin salah satu cara untuk penyembuhan, perubatan di situ. Baik, kita ada soalan seterusnya di Facebook, Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Baizura Mazlan. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua kru yang terlibat. Saya nak tanya tentang derma organ. Ada 3 soalan. Yang pertama, adakah dalil tentang, ada tak dalil tentang menderma organ? Dan hukumnya menderma organ dalam Islam, adakah ia digalakkan? Soalan kedua, adakah menderma organ boleh menyebabkan mayat terseksa dan mayat tidak cukup sifat apabila dikebumikan? Maknanya mayat yang mendermakan tu. Yang ketiga soalannya, kenapa menderma organ jarang dibincangkan dalam masyarakat kita? Mohon pencerahan Ustaz untuk 3 persoalan ini. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Baizura Mazlan atas soalan yang ditanyakan. #Dia tahu, jangan keliru. Baik Ustaz, untuk soalan pertama boleh silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama ditanyakan dalil berkenaan dengan derma organ. Kita kena faham antara isu dalam agama kita ni ada dipanggil thawabit dan mutaghayyirat. Thawabit ni maksudnya benda yang tetap, hukum tu memang dah ada daripada Quran dengan sunnah, memang tak dinafikan. Maksudnya sebiji-sebiji hukum tu ada. Hukum jual beli, hukum muamalat, hukum qisas, hudud dan perkara yang berkaitan. Maksudnya betul-betul jelas.
ada hukum yang mana tak jelas dan dia berdasarkan mutaghayyirat, maksudnya berdasarkan keperluan, berdasarkan daripada sudut pengamalan dan juga berhasil bila mana melakukan perkara itu. Saya bawa contoh mudah. Sebagai contoh, derma darah. Sebelum kita pergi pada derma organ ni kan. Derma darah, di zaman dahulu, 4 mazhab semua mengharamkan derma darah. 4 mazhab. Maksudnya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali mengharamkan derma darah. Sebab apa? Kerana tidak ada satu alat, cara, kaedah untuk menyemak apa yang ada dalam kandungan darah. Kita hari ni dah boleh kategori dah A, B, O dan sebagainya. Ada orang boleh terima darah ni, ada orang tak boleh terima darah tu. Ni darah ni ada dia punya virus, ada dia punya dan sebagainya. Zaman dulu tak ada barang yang nak cek. Sebab tu di kalangan para ulama mengharamkan semua sekali di pandangan 4 mazhab. Tapi sekarang ia diharuskan atas dasar apa? Kerana daripada 1000 yang ditransfer darah tu, mungkin kalau ada berlaku pun 1-2 kes saja. Itu pun kes tersilap contohnya kan. Tapi keadaan asasnya maksudnya semua dengan perubatan sains boleh cek, boleh tengok, ada mesin, ada semua tu, maka para ulama mengharuskan pada zaman sekarang ni untuk menderma darah. Disebabkan apa? Ada keperluan. Dan kita kata Institut Darah Negara pun sekarang ni agak kurang darah. Saya pun galakkan bagus untuk derma darah dan sebagainya kan. Okey, so maksudnya ada perkara yang telah hukumnya tetap, ada perkara yang berubah. Jadi kita berbalik kepada derma organ tadi. Hukum asalnya tak boleh seperti mana Allah sebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan bani Adam, seperti mana saya sebutkan tadi. Jadi bila kami muliakan anak Adam, tubuh badannya, rambut dan semuanya tak boleh. Dan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, inna qassarat idham mait, sesungguhnya mematahkan tulang si mati. Dia seperti mana mematahkan tulang orang yang hidup. Dalam hadis yang sahih menunjukkan bahawa dalil-dalil itu agak kukuhlah, agak kuat menyatakan tidak dibenarkan. Apatah lagi kita nak tebuk, nak ambil organ dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, Majlis Fatwa Kebangsaan, Majma' Fiqh Islami, Fiqh Sedunia mengharuskan dan memfatwakan, ini juga fatwa Lajnah Ad-Daimah di Arab Saudi, menyatakan bahawa ia diharuskan dengan keadaan beberapa isu. Pertama, memang dia itu dibenarkan oleh tuan punya. Maksudnya mungkin melalui wasiat ataupun apa dibenarkan. Maksud kalau kat doktor ada sign lah daripada individu itu. Dan dia tak boleh diambil secara paksa. Walaupun ada fatwa menyatakan diharuskan. Tapi di Malaysia belum ada fatwa bolehnya ambil secara paksa kemudian kita letak pada orang lain. Apatah lagi berkaitan dengan jual beli organ, itu memang diharamkan, tak dibenarkan. Tapi kalau atas dasar darurat, contoh maut saudara nak bagi kepada anak saudara, kebetulan anak saudara sakit pinggang, maka ia diharuskan oleh syarak melalui derma organ ni tadi. So walaupun tak ada dalil secara khusus, tapi para ulama fatwa, Majlis Fatwa Kebangsaan, Majma' Fiqh Islami dan sebagainya telah pun memberikan kita kata resolusi fatwa mengharuskan perkara itu dalam isu bab berkenaan dengan derma organ. Baik, soalan yang kesuh tadi berkenaan dengan adakah mayat tersiksa? Mayat tersiksa bila mana organnya telah diderma. Okey. Okey, so pertama sekali mayat tersiksa di sini maksudnya kalaulah dia daripada wasiat asal. So wasiat asal ni maksudnya memang sendiri nak, maka pada waktu dia yang redha, dia yang berserah diri, maka ia diharuskan oleh syarak dan dia tak termasuk dalam apa yang dipanggil sebagai mayat tersiksa tadi. So yang tersiksa tadi tu maksudnya antara sebabnya kerana dirampas. Dan maksudnya dia tanpa dia punya wasiat ataupun tanpa kebenaran, itu termasuk jugalah. Sebab kita tak nafikan ada hadis yang saya sebutkan tadi yang mana mematahkan tulang waktu mati tu kan. Sebab tu kita mandikan mayat tak boleh kita nak sentak kuat-kuat. So perlahan-lahan kita urut, tak boleh kata ini lambat sangat ni, patah. So bila patah tu kita menyakiti si mati. Termasuk juga sebahagian fatwa di kalangan para ulama bila mana ia derma organ tadi dan perkara yang berkaitan. Cuma asal kita sebut kalau sana ada keperluan, kalau di sana ada kesesuaian dengan orang yang dipindahkan transplant ataupun apa, maka ia diharuskan sudut syarak dan fatwa para ulama juga telah menyatakan perkara yang sedemikian. Kemudian juga kita kata pendedahan kepada masyarakat ia agak kurang. Ya, betul. Kan daripada sudut derma organ ni, dan kita kata asalnya bila mana satu orang meninggal dunia atas sebab kita tak nak mayat tu tersiksa lah. Sebab tu yang tak bagi tu kan. Tapi asalnya kita kata kalaulah dengan wasiat, dengan nama pun derma. Jadi pada waktu kalau digunakan pula untuk orang tu, maka mudah-mudahan dia dapat pahala pula lah daripada organ tubuh badan dia yang seperti mana disebutkan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan derma organ sebentar tadi, Ustaz dah kongsikan kepada kita berkenaan dengan dalilnya dan digalakkan atau tidak dan dibolehkan bila mana ada persetujuan, dan jangan dalam keadaan paksa, semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja. Doakan yang terbaik. Baik, kita ada soalan seterusnya di Facebook juga dari Rahimah Saud.
Assalamualaikum. Adakah Islam membenarkan seseorang pesakit atau keluarga mempercayai tentang bilangan hari untuk pesakit boleh hidup, sedangkan yang Maha Tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja? Jazakallah khairan katsira Ustaz. Terima kasih juga kepada Puan Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan berkenaan Ustaz dengan bilangan hari. Contoh, ada yang mengatakan dia ni boleh hidup 3 bulan je lagi ni. Tak pun dia ni 3 Jumaat je lagi ni kan. Mungkin ada macam tu kan. Bolehkah percaya atau tidak Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali yang tersebar berkenaan dengan 100 hari tanda-tanda kematian, pertama dia tidak sahih. Tidak sahih maksud di sini bukan ada sandaran dalil, bukan ada apa-apa, melainkan kita lihat kepada orang tu. So maksudnya begini, adakah di kalangan para sahabat dia tahu bila mana dia nak meninggal dunia? Adakah di kalangan sekian-sekian ni di kalangan tabi'in dan sebagainya dia tahu bila mana? Ada di kalangan sahabat berfirasat, maksudnya dia kata gini, ni rasanya tak lama dah ni. So rasanya tak lama dah tu sebenarnya betul, sebab ada setengah-setengah sahabat ni memang ada firasat Saidina Umar sebagai contoh akan berlakunya kematian. Firasat Saidina Uthman bin Affan bila mana dipersiapkan dirinya ketika mana ada orang nak bunuh pemberontak pada waktu itu, dan akhirnya beliau meninggal dunia dalam keadaan dibunuh pada waktu itu, dan menunjukkan bahawa beliau ada firasat seakan-akan beliau ni akan pergi meninggal dunia dalam keadaan-keadaan yang sedemikian. Begitu juga firasat kepada orang-orang soleh, orang tertentu yang mana dalam keadaan tertentu dia rasa macam aku rasa ni tak lama dah kot ni. Dia sendiri rasa. So benda tu tak mustahil, benda tu boleh berlaku di kalangan setengah orang. Cuma tak boleh kita ambil orang tu mati sebab dia rasa nak pergi pasar, tu tanda dia nak mati kan. Orang ni pula buang tabiat, orang kata kan. Buang tabiat kan. Yang ni pun itu tanda nak. Itu tak boleh. Sebab tu ada kawan nenek saya. Kalau itu nak jadikan hujah lah. Satu hari dia tanam pisang. Pisang tu dia tanam terbalik. Pucuk dia ke bawah, patut pucuk kena ke atas kan. Dia tanam terbalik. Lepas tu sehari lepas tu kata mati. Takkan kita kata antara tanda-tanda 100 kematian ialah tanam pisang terbalik? Mustahil. Mustahil. Sebab tu kata yang ada berasa sejuk dekat sini, berasa ini, kita itu semua pertama tidak ada hadis yang sahih dalam bab tu. Yang kedua adalah dia perasaan orang lain. Mungkin cara saya meninggal lain, saya rasa lain. Mungkin cara orang lain-lain dan sebagainya. Maka menunjukkan itu keadaan sendiri-sendiri yang tahulah. Jadi tak boleh kita ambil orang tu sikit, ambil orang ni sikit. Akhirnya kita himpunkan 100 hari menjelang kematian. Maka yang itu tidak dibenarkan dan tidak boleh kita mempercayai tentang perkara itu. Hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berserah, dan Allah Maha mengetahui bilakah waktu, bilakah ajal. Sebab tu Allah sebut la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak melewatkan walaupun sesaat, tidak mencepatkan walaupun sesaat bila sampai ajal kamu. So semua itu kembali dan menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui atas segala sesuatu apa yang berlaku. Bila tiba masanya, tidak lambat sesaat, tidak cepat sesaat. Itulah waktunya. Baik, sidang penonton setia Tanyalah Ustaz, kita tamat di sini dahulu di TV3. Terima kasih TV3, dan kita sambung setengah jam untuk perbincangan kita di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah bertemu kembali bersama dengan kami di Tanyalah Ustaz pada pagi ini, membincangkan fiqh medik bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mustafar Suki. Kalau tadi kita dah bincangkan pelbagai persoalan dari penonton-penonton yang bertanyakan, dah jawab sebaik mungkin. Mudah-mudahan memberikan sesuatu pencerahan baru untuk penonton pada hari ini. Mungkin ada yang kita sudah tahu, tetapi hari ini sebagai penambahbaikan pada ilmu kita tentang fiqh perubatan di dalam Islam, insya-Allah. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita di Facebook Tanyalah Ustaz. Kita petik soalan dari Puan Zaleha Haji Muhammad Noor. Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta semua kru yang bertugas. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih mendoakan. Soalan saya, bolehkah seorang wanita memakan pil penghalang datangnya haid pada setiap tahun bulan Ramadan bagi membolehkan ia puasa penuh dengan niat malas hendak mengqadakkan puasa tersebut? Ya, baik. Dan apakah hukumnya? Bagaimanakah dengan puasanya tadi? Adakah sah atau tidak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dan mungkin juga Ustaz, ada juga yang makan pil ini bila mana nak pergi umrah, haji kan? Bila mana pergi ke sana kan? Penghalang datangnya haid. Terima kasih Ustaz dan Da'i dari Johor. Terima kasih Puan atas soalan yang ditanyakan. Ya,
saya dapat 3 di situ. Yang pertama, apa hukum makan? Yang kedua, macam mana dengan puasanya tadi Ustaz? Dan yang ketiga tadi kita tambah berkenaan dengan haji dan umrah. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Pertama sekali, bila kita sebut tentang penahan haid, sama ada untuk umrah, untuk haji, untuk puasa dan sebagainya tadi, adakah dia dibenarkan oleh syarak? Baik, Al-Imam Al-Bahuti dalam kitab beliau Kishaful Qina, dalam pandangan fiqh mazhab Imam Ahmad, dan juga pandangan Imam Ibn Rushd menukilkan pandangan Imam Malik rahimahullah dalam kitab Mihnul Jalil dan sebagainya, menyatakan bahawa hukum asalnya adalah yang Imam Al-Bahuti kata harus. Imam Ibn Rushd dalam kitab beliau ataupun Imam Malik menyatakan dia makruh. Maka kita boleh simpulkan hukumnya, kita kata di antara harus dengan makruh. Daripada sudut hukum kita mengambil apa-apa untuk menahan haid bagi wanita, sama ada untuk berpuasa ataupun untuk mengerjakan haji. Cuma di sini saya suka ingatkan fatwa Syekh Dato' Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahawa ia sebenarnya kembali kepada asal hukum itu adalah benda yang natural, benda yang berlaku kepada anak Adam. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, ketika mana Nabi Sayyidatina Aisyah dan beberapa di kalangan sahabat pergi haji, dan pada waktu tu Sayyidatina Aisyah menangis. Menangis. Kemudian Nabi tahu dah menangis ni sebab haid lah. Sebab datang bulan lah haid tu, dan kemudian pada waktu tu Nabi SAW bagi tahu kepadanya, fa inna hadha amrun kataballahu lahu ala nisa'i atau ala banati Adam. Ini merupakan satu perkara yang Allah telah tulis ketetapan ini kepada anak-anak perempuan Bani Adam. Maksudnya kepada keturunan Nabi Adam AS bagi wanita. Jadi hukum kesimpulan ini kita sebut, pertama harus, dan yang kedua, kalaulah kita kata daripada sudut puasa tadi perlu ganti ataupun tidak, jawapannya tak perlu gantilah. Sebab tak ada apa-apa tanda yang sebab kita dah ambil pil tu ataupun pergi haji, pergi apa semua tu, umrah, maka kalau tak ada kesan-kesan menunjukkan bahawa datangnya haid itu, maka dia tak perlu untuk kita qadakkan. Cuma saya sebut ada beberapa keadaan. Pertama, mesti mendapat nasihat daripada doktor yang pakar. So jumpa doktor keadaan badan sesuai ataupun tak, contohnya, dan seterusnya lah. Jadi pada waktu itu boleh mendapatkan nasihat doktor yang pakar. Yang kedua, daripada sudut asasnya, kita biarkan benda tu berlaku secara natural. Maksudnya tak perlu ambil pun tak apalah, sebab dia memang Allah telah aturkan. Maksudnya ganti tu pun dapat pahala, dan dalam keadaan dia meninggalkan waktu dia haram berpuasa tu pun pahala. Sebab ramai orang kadang-kadang dia ingat bila puasa pahala. Tak, dia tinggalkan puasa waktu larangan tak dibenarkan puasa, pahala besar untuk dia. Kalau dia puasa, berdosa dia dalam keadaan dalam haid ataupun datang bulan itu. So menunjukkan perkara natural, dan kalau nak ambil hukumnya harus seperti mana disebutkan fatwa di kalangan para ulama, tetapi dia tidak digalakkan. Biarlah berlaku secara natural, dan mudah-mudahan Allah tuliskan ganjaran pahala untuk wanita kerana dengan sebab kejadian yang Allah telah ceritakan kepada mereka berkenaan dengan bulan. Kalau tak, macam mana nak ada anak? Nanti bimbang juga, takut berlaku apa? Tak stabil dengan keadaan badan dan seterusnya, dan akhirnya menyebabkan penyakit dan lain-lain. Sebab tu saya sebut dapatkan nasihat pakar. Wallahu alam. Baik, dibolehkan tetapi dapatkan nasihat dari doktor yang pakar supaya tidak ada apa-apa kesan yang tidak elok pada tubuh badan kita. Baik, kita ada soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari Hani Ampang. Assalamualaikum. Bagaimana kaedah kuarantin membantu dalam perubatan Islam? Sesetengah orang memandang remeh kaedah kuarantin ini kerana menganggap ia menyusahkan. Adakah kaedah ini juga pernah dilakukan pada zaman pemerintahan Rasulullah SAW atau para sahabat? Wallahu a'lam. Terima kasih juga Puan Hani Ampang atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan kuarantin, Ustaz. Mungkin boleh dikaitkan juga dengan pantang. Kan, pantang jangan makan ni, ataukah itu juga satu kaedah perubatan? Ustaz, silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu persoalan yang sangat baik. Terima kasih pada puan yang bertanya. Kita kena faham sudut asasnya, adakah kuarantin itu berlaku di zaman Nabi SAW? Jawapannya ya, berlaku di zaman Nabi dan berlaku di zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, iza sami'tum at-ta'un fil ard fala tadhhabu. Jika kamu dengar satu tempat terkena penyakit ta'un, jangan kamu pergi, kata Nabi SAW. Dan bila mana kamu mendengar ataupun kamu terkena penyakit ta'un tu, fala takhruju minha, jangan kamu keluar daripadanya. Para ulama menyimpulkan daripada hadis ini menunjukkan bahawa penyakit ta'un itu virus yang merebak di zaman Nabi SAW, menunjukkan benda itu pernah berlaku. Jadi pernah berlaku, dan juga zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar tak pergi ke Syam.
Syam di situ waktu tu ada di kalangan sahabat yang besar-besar meninggal kerana penyakit taun. Jadi kenapa tak pergi? Itu yang dipanggil sebagai kaedah kuarantin yang dibenarkan oleh syarak. So maksudnya saya suka ingatkan bagi sesiapa yang ada penyakit kan bukan pesakit doktor. So siapa yang ada penyakit dan kemudian pada waktu itu atas nasihat doktor dia ni tak boleh contohnya pergi jemaah ke masjid, tak boleh sekian-sekian kerana dibimbangi takut merebak. Kena patuh pada arahan itu. Uli amri. Maksudnya di sini menunjukkan bahawa petunjuk Nabi SAW bukan kuarantin sebab saya ada berlaku di taman bila mana beliau ni bawa kenderaan untuk mengantar pelajar sekolah kan. Jadi ada kadang-kadang ibu bapa ni risau sebab beliau ni ada pergi keluar dan dalam keadaan sekarang ni. Jadi semua pakat tu hantar sendiri anak dan tak gunakan perkhidmatan dia. Sehingga kan dia kata seolah-olah seperti penjahat. Sebab orang tak nak ni sebenarnya bukan penjahat. Kena faham betul-betul maksud di situ adalah suruhan ataupun perintah daripada syarak untuk kuarantin sebenarnya. So melalui doktor yang pakar yang dalam bidangnya menyatakan ini kena kuarantin, maka kita kena ikut secara jelas dan dia sebenarnya sebab tu dalam hadis Nabi sebut la dara wala dirar, tidak boleh mudarat dan memudaratkan orang lain. So kuarantin adalah kaedah yang dibenarkan oleh syarak berlaku di zaman Nabi SAW. Dan suka juga saya selitkan isu berpantang tadi dan juga isu berkaitan dengan kaedah kuarantin kepada haiwan. Haiwan pun kena kuarantin. Contoh sebab tu dalam fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, contoh kalau ikan-ikan tertentu yang mana kita nak makan, jadi bila nak makan tu kita rasa ikan ni mungkin makan benda pelik-pelik lah. Memang kita kurang yakin lah. Jadi boleh dikuarantin. Maksudnya apa? Kalau ikan tu masih hidup, kita kuarantin kan, kita letak air apa semua, biarkan dalam 2-3 hari, lepas tu baru kita bunuh dia dan kemudian kita makan. Begitu juga kalau kambing, kalau lembu, kalau apa semua ni, so ada. Maksudnya kuarantin ni dalam fiqh, dalam perubatan ataupun dalam makanan memang ada daripada sudut asalnya dibenarkan oleh syarak dan memang ada dia punya kaedah-kaedah tertentu. Begitu juga dengan pantang tadi kan. So kalau doktor kata awak ataupun orang-orang yang pakar kata awak tak boleh makan contohnya sekian-sekian makanan. Jadi waktu tu kita patuhlah. Bukan maksud kita awak tak boleh makan kambing. Kambing kan sunnah. Memang kambing sunnah tapi tak sesuai untuk awak. Contoh, Nabi SAW suka minuman yang manis-manis. Kan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan sebagainya. Jadi kita ni kencing manis. Kan? Jadi waktu tu ada makanan yang dipantang apa semua tu kaedah kuarantin. So kita sebut dia dibenarkan oleh syarak dan memang ada berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itulah berkenaan dengan kuarantin pantang dan dikongsikan sebentar tadi untuk pencerahan buat penonton-penonton. Mudah-mudahan memberikan satu pencerahan yang baik untuk kita. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Da'i dan kru-kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Saya Hidayah binti Saifuddin dari Pasar Baru. Ya. Okey, saya nak tanya pasal penyakit psikiatrik sekarang ini. Bagaimana Islam memandang penyakit psikiatri ini? Pasal ramai sekarang malu nak berubat dengan perubatan moden kerana mereka anggap penyakit psikiatri ini sebagai sakit mental, sakit gila. Okey, macam mana Islam menganggap penyakit psikiatri ini dan adakah sesuai untuk rawatan moden, makan ubat penenang apa semua ni? Itu saja soalan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih puan atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan sakit psikiatrik Ustaz ya. Betul saya sebut ya. Berkenaan dengan mental dan sebagainya tadi. Mungkin ada di situ caranya mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita daripada sudut sains ataupun kaedah Islam sendiri Ustaz. Silakan. Rohani dan jasmani. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali sebenarnya di zaman Nabi SAW pernah ada satu orang wanita. Wanita ni dia sakit, dia pengsan, dia pitam, kemudian bila kalau dia tersedar dia jadi sawan. Dia jadi macam tak ketaluan. Dia jadi macam tak sedar sehingga kadang tersingkap aurat. Jadi pada waktu itu, ni dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan sebagainya. Jadi pada waktu itu Nabi SAW didatangi oleh wanita ni. Maka beliau pun kata, wahai Rasulullah, doakan saya penyakit saya ni, kalau saya sekian-sekian, bila saya pengsan, saya akan sedar dan dalam keadaan demikian saya akan meronta-ronta dan akhirnya terbuka aurat dan sebagainya. Kemudian kata Nabi SAW, boleh aku doakan kepada kamu, tapi kalau kamu bersabar, bagi kamu syurga. Dalam keadaan demikian. Maka pada waktu itu sekian di kalangan para ulama bila mensyarahkan hadis ini mereka berbincang. Ini sebenarnya kita kena berubat ke tidak?
kan. Maksud penyakit-penyakit khusus seperti itu. Maka pada waktu wanita tu kata, kalau begitu tak apa, aku bersabar, mudah-mudahan syurga untuk aku. Menunjukkan wanita tu dalam keadaan apa-apa sekian pun, dia minta pada doa Nabi supaya bersabar, bukan sembuhkan penyakit dia, tapi bersabar. Sebab Nabi SAW kan mukjizat, jadi boleh menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Itu atas kita kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada hadis ini kita boleh simpulkan tentang isu yang kita tanyakan tadi. Maksudnya kalaulah isu mental, isu berkaitan dengan kemurungan ataupun apa-apa contohnya, jadi bolehkah kita nak berubat? Kita kata ya, kena berubat. Kita berubat. Ini merupakan suruhan daripada syarak, sama ada daripada sudut perubatan itu, kita kata contohnya lah, kalau betul dia dinyatakan bahawa melalui jin ataupun apa, kita pergilah pada tempat ataupun ruqyah syariah yang sepatutnya kepada yang bidangnya. Tapi kalau daripada sudut ni ada bantuan ubat-ubatan, kaunseling contohnya, nasihat dan sebagainya, maka yang tu juga kita perlu gabungkan antara kedua-duanya. Jadi dengan mudah-mudahan kita kata asalnya kena berubatlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan kalau ada yang sakit yang sedemikian, dan masyarakat juga beri support, kekuatan. Jangan kita kata dia ni kan, pernah kena penyakit sawan kan. Jangan. So maksudnya kita bagi dia support, kita sokong dia, kita bantu dia, bagi dia kita kekuatan supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pahala dengan membantu dia, dan mudah-mudahan Allah menyembuhkan juga dia dalam keadaan sakit yang kita bukan minta sakit ni kan. Jadi mudah-mudahan Allah beri sembuhan insya-Allah. Mungkin dia dalam keadaan tertekan, kemurungan, dia perlukan motivasi daripada orang di sekelilingnya. Itulah cara terbaik, mungkin salah satu cara untuk menambahbaikkan pemulihan kepada si dia. Baik, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Subhanallah, sedar tak sedar sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Banyak telah kita kupas persoalan, kita berikan jawapan kepada penonton-penonton. Semoga dapat sesuatu yang baik untuk pencerahan dalam kehidupan kita. Semoga biar tahu, jangan keliru. Baik, kita nak terus menjawab persoalan-persoalan dari penonton-penonton. Sekarang kita ambil di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari Puan Faziah Tun Mat Isa. Assalamualaikum. Soalan saya, apakah keutamaan dalam perubatan moden sekarang mengambil air tulang belakang pesakit atas alasan apakah dalam Islam fik medik itu sendiri? Oh, dia kata ambil air tulang belakang dan apakah alasannya? Baik, apakah jawapan untuk persoalan Ustaz tentang air tulang belakang? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga Faziah Tun Mak Isa atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada penanya kita melalui Facebook. Jadi berkenaan dengan tulang belakang ni atau mengambil air daripada tulang belakang ni supaya kita nak tengok pesakit ni sebenarnya apa sakit dia yang sebenar. Kan melalui dengan cara yang demikian maka kita akan dapat tahulah apa sebenarnya dia ni stroke ke ataupun isu berkaitan dengan otak dan sebagainya. Baik, cuma isu daripada sudut hukumnya, kalau itu satu benda yang itu saja cara untuk mengesan daripada sudut tu, maka dia diharuskan daripada sudut syarak, daripada sudut fatwa dan pandangan di kalangan para ulama, dia dibenarkan. Hanya itu satu solusi yang membolehkan untuk mengesan penyakit yang ada dalam tubuh pesakit itu. Baik, itu satu. Yang kedua, antara benda yang biasa orang war-warkan, kalau ambil air tulang belakang nanti jadi lumpuh. Kalau ambil air tulang belakang jadi lumpuh. Bila lumpuh ambil air tulang belakang kan. Contohnya. Jadi adakah ia merupakan satu benda mitos ataupun sebenarnya memang kalau buat macam tu je mesti lumpuh? Jawapannya telah dijawab oleh doktor-doktor pakar menyatakan bahawa dia tak terkait dengan lumpuh. Maksudnya ambil itu pun sikit untuk kesan saja. Bukan nak kena tebuk ke tak, dia ada jarum khusus yang dimasukkan dan akhirnya akan dapat dia punya air tu dan akan dia dapat kesan penyakit apa. Cuma dia tak ada kaitan dengan lumpuh lah. Tapi kalau daripada sebab kita tak buat itu, kemungkinan boleh jadi lumpuh, tak tahu sebab mungkin saraf tunjang ke atau apa yang berkaitan dengan daripada sudut kedoktoran. Jadi kita kata asalnya sudut syariah ia diharuskan, dibenarkan, daripada sudut fiqh mediknya diharuskan. Cuma kalau itu satu cara saja yang boleh mengesan
pemeriksaan penyakit itu, maka tidak ada halangan daripada sudut pandangan Islam, satu. Yang kedua, mitos berkenaan dengan lumpuh tu tidak benar. Wallahu a'lam. Itu yang dikongsikan untuk melihat apakah sakit tersebut daripada air tulang belakang. Hebat ciptaan Allah, daripada air tulang belakang boleh tahu apakah sakit yang dialami, dan mitos saja Ustaz yang dikatakan bila ambil itu jadi lumpuh itu hanya rekaan semata-mata. Dah dijawab sebenarnya tidak, sidang penonton. Baik, kita ada soalan seterusnya dari Tiger Co. Assalamualaikum Ustaz Dadai serta semua kru. Ada sedikit persoalan ni. Baik, apakah soalannya? Mengikut trend kecantikan masa kini iaitu merawatan muka, PRP, platelet rich plasma, di mana darah akan diambil dan diproses untuk dapatkan sel plasma berwarna kuning, dan plasma tersebut akan disuntik ke dalam kulit untuk menghasilkan kulit wajah yang bersih, cantik dan flawless. Baik, bagaimana dari segi hukum, adakah dibolehkan atau tidak Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tiger Co atas soalan yang ditanyakan. Jadi bagaimana Ustaz untuk PRP, platelet rich plasma, Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali, para ulama dari sudut fatwa dan pandangan mereka sepakat menyatakan kalaulah suntikan itu berasal daripada sumber-sumber yang diharuskan oleh syarak. Maksudnya daripada sumber haiwan yang halal, daripada sumber tumbuh-tumbuhan untuk memberikan kita macam botox ataupun apa-apalah. Jadi daripada sudut itu ia diharuskan dengan kadarnya. Kan, untuk tujuan itu. Cuma ada sebahagian para ulama cenderung apa keadaan sekalipun tak dibenarkan. Seolah-olah dia masuk macam taqayya khalqillah, maksudnya menukar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan secara neutral. Sebab uban pun Nabi SAW tak bagi, dalam hadis riwayat Imam Muslim, tak dibenarkan untuk mewarnakan dengan warna yang hitam. Dibimbangi takut anak dara terkeliru. Ini umur berapa ni kan? 60 ke ataupun berapa? Nampak macam muda lagi. Kan? Itu maksudnya ada unsur penipuan. Penipuan di situ. So, kalau daripada sumber yang asal, maka sebahagian di kalangan para ulama membenarkan. Cuma, kalau melalui anggota-anggota manusia, contohnya, katakanlah orang nak buat tanam rambut. Tanam rambut ni daripada apa? Daripada rambut manusia lah. Kemudian contohnya pada bahan-bahan tertentu dan seterusnya. Maka para ulama, jumhur majoriti para ulama tidak mengharuskan kalau dia berasal daripada sumber bahan manusia. Cuma ada sebahagian para fuqaha bincang kalau dia daripada tubuh badan dia sendiri. Maksud yang ambil platelet apa semua tadi daripada tubuh badan dia sendiri. Adakah ia diharuskan? Tapi kalau benda tu daripada tubuh badan, tiba-tiba nak transfer ke muka. Jadi dia isu yang sama saja sebenarnya daripada surat. Cuma perubatan bila berubah dan sebagainya, akhirnya kita kata daripada surat asalnya tak perlu buatlah. Itu di kalangan para fuqaha, para alim ulama tidak perlu dilakukan, melainkan kalau di sana keadaan darurat, dibimbangi. Contohnya beliau ni umurnya baru 20 tapi muka tu macam 80. Contohnya kan. Jadi ataupun umurnya baru 20 tapi uban penuh kat kepala. Jadi di situ ada perbincangan khusus di kalangan para ulama berkenaan dengan itu, berdasarkan ada dalil-dalil hujah-hujah yang berkaitan. Cuma tidak digalakkan pada waktu itu. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Itu tidak digalakkan sangat kerana mungkin ada menyebabkan suatu benda yang tak diingini ini akan berlaku. Baik, kita bersederhanalah. Baik. Okey, kita nak soalan seterusnya di WhatsApp. Tanyalah Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz dan Dai, saya Huda dari Kelang. Apakah hukum kita menggugurkan anak yang berusia 4 bulan, Ustaz, yang mengalami kecacatan seperti tempurung kepala yang tidak sempurna, mempunyai penyakit kritikal dan kalau dilahirkan akan membawa kemudaratan kepada bayi ataupun ibunya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Huda dari Kelang, Selangor. Begini Ustaz. Baik, 4 bulan digugurkan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, roh ini ditiupkan ketika mana berumur 4 bulan. Itu sebahagian di kalangan para alim ulama bila membahaskan tentang isu itu. Kemudian Majlis Fatwa Kebangsaan, mereka bersidang berbincang tentang isu dalam keadaan yang demikian. Okey, sekarang ni yang sepakat di kalangan para ulama, sama disebut oleh Imam Rafi'i, Imam Al-Ghazali dan juga imam-imam terkemuka di kalangan imam-imam mazhab menyatakan bahawa sepakat di kalangan para ulama tidak dibenarkan untuk menggugurkan kandungan ketika mana kandungan itu berumur 4 bulan ke atas. 4 bulan ke atas. Mereka berbincang pula tentang isu, dan ini pandangan mazhab Syafi'i, itulah berkenaan dengan bila mana anak itu di bawah umur 4 bulan. Adakah ia dibenarkan? Maka sebahagian para fuqaha termasuk mazhab Syafi'i membenarkan dengan syarat, iaitulah anak itu ada, kita kata kalau lahir ni memang sakit
seperti mana tadi mungkin dalam keadaan tertentu. Dan ini juga saya suka sebutkan, kembalikan kepada pakarnya. So tengok pada doktor kata apa. So doktor kata memang tak boleh lahir ni sekian ni. Bukan saya kata kita kena taksub kepada doktor, tapi doktor tu ada kepakaran, sebab Allah sebut fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah pada orang yang pakarnya kalau kamu tidak mengetahui. Maka doktor kata ni kalau lahir memang cacat, ada virus, ada sakit, kemudian juga dalam masa yang sama akan terdedah kepada berbagai penyakit, maka dengan demikian umur kandungan bawah 4 bulan ni diharuskan untuk digugurkan. Itu pandangan mazhab Syafi'i dan juga pandangan Majlis Fatwa Kebangsaan atas dasar anak itu sendiri. Bukan sebab saja-saja atas dasar anak itu sendiri ada implikasi bila mana dia dilahirkan. Wallahualam, mungkin ada kesan terhadap bayi itu sendiri ataupun kepada ibunya mungkin ada kesan-kesan mudarat di situ. Jadi maka tadi dibolehkan Ustaz di bawah 4 bulan. Kalau sudah lebih tak boleh. Maka tak boleh. Itu dia punya kuncinya di situ, lepas dan juga sebelum. Baik, dari Umi Syuhada bertanya kepada kita di Facebook, tanyalah Ustaz, bertanya, Assalamualaikum, apakah hukum pembedahan postmortem bagi jenazah Muslim untuk memenuhi tuntutan daripada insurans hayat yang diambil oleh si mati? Adakah ia akan menyeksa mayat itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih juga Umi Syuhada atas soalan yang ditanyakan. Ini pula postmortem Ustaz. Sebab insurans kata kena buat postmortem ni, tengok apa sebab kita nak bagi berapa jumlah, kena buat, dia kata. Jadi boleh atau tidak, menyeksa atau tidak Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Saya jawab bidang saya dulu. Bila dengan insurans hayat tu, kalau insurans diharamkan. Maksudnya ambil insurans itu sendiri diharamkan. Itu Majlis Fatwa Kebangsaan 1979, 2008, 2009, 2011. So clear, fatwa menyatakan haram mengambil insurans. Tapi kalau yang diambil itu adalah takaful. So takaful kata sekian-sekian. Sebenarnya dalam mana-mana syarikat takaful, ada 15 di Malaysia, kalau dia berkaitan dengan untuk klaim semata-mata, berkaitan dengan si mati, dia tak diperlukan untuk postmortem. Tak perlukan pada pembedahan. Maksudnya cukup sekadar dokumen menyatakan kematian, apa sebab kes aksiden dan seterusnya, permit apa-apa perkebumian seterusnya. Maksudnya ada dokumen lengkap lah. Yang tu sudah cukup untuk disubmit kepada syarikat takaful. Tak perlu kepada postmortem sebenarnya. Tapi kalaulah dikatakan ada satu keperluan untuk menyatakan kematian sebenar, atau dalam bab yang kita kata apa, nak tahu dia ni mati sebab apa sebenarnya. Adakah sebab sakit jantung, adakah sebab terkejut kan, ataupun sebab apa-apalah yang berkaitan dengan mengundang kepada kematiannya. Jadi yang tu kalau di sana perlu kepada postmortem, maka Majlis Fatwa Kebangsaan ataupun Majlis Fatwa di kalangan para ulama menyatakan ia diharuskan untuk postmortem itu dengan kadar keperluannya. Maksudnya dia taklah sampai menyakiti si mati apa semua, sebab dia memang satu keperluan. Kalau tak, kita tak boleh buka kes. So mahkamah tak boleh nak buka kes, dan kemudian apa sebab isu tak tahu siapa yang bunuh, siapa yang sekian-sekian mati sebab apa. So dengan sebab itu kita akan berhak pula untuk dikemukakan orang yang bersalah, ataupun kita kata dihadapkan ke mahkamah bagi orang yang bersalah. Kalau tak, didiam macam tu kes tu. So tidak adil daripada sudut syarak, kerana syarak membenarkan untuk ada hukuman, untuk ada sekian-sekian bila mana berlakunya kesilapan, membunuh ke ataupun sebagainya disebabkan perlakuan oleh seseorang. So postmortem kalau dalam bab berkenaan dengan untuk tahu kematian itu, dia diharuskan. Tapi kalau dalam bab isu berkaitan dengan nak claim takaful tadi, maka kebanyakan syarikat takaful tidak memerlukan kepada postmortem itu sendiri, hanya sekadar cukup submit dokumen-dokumen dan yang berkaitan. Wallahu alam. Jadi kalau untuk insurans tadi yang dikatakan tadi untuk takaful insurans tadi tidak boleh saya haram, sebab tak perlu itu pun. Tapi kalau untuk mengetahui apakah sebab kematian ataupun bila mana dikatakan untuk mengetahui mungkin adakah sebab dibunuh pun sebagainya, itu maka dibolehkan, diharuskan. Baik, itulah jawapan untuk persoalan yang ditanyakan sebentar tadi oleh sahabat kita Umi Syuhada. Baik Ustaz, mungkin nak ditanyakan juga berkenaan dengan perubatan daripada moden dan juga perubatan Islam. Mungkin Ustaz ada benda nak dikongsikan ataupun komen, adakah ianya selari ataupun boleh kita satukan ataupun dia berbeza sains dan juga Islam? Ustaz, silakan. Baik, secara asalnya kita sebut sains, perubatan moden dan juga perubatan daripada sudut ruqyah syariah, dia mesti disinergikan, digabungkan antara kedua-duanya. Tapi saya suka kita nak sebut dalam konteks semasa sekarang, iaitu berkenaan dengan coronavirus sekarang ni. So saya suka ingatkan kepada masyarakat sentiasa update apa yang berlaku di contohnya pada page Kementerian Kesihatan Malaysia dan sebagainya, sudut perubatan sentiasa update apa yang kita kena buat, dan juga fatwa juga sentiasa update. Maksudnya ada di Malaysia ni sebagai contoh fatwa mufti wilayah akan keluarkan fatwa pada bab-bab tertentu dan kita kena update. Contoh isu berkaitan dengan solat Jumaat, isu berkaitan dengan topeng muka tadi, isu berkaitan dengan bersalam.
Bersalam tu pun satu isu tu. Ada dibincangan di kalangan para fuqaha, adakah boleh? Kalau boleh, maksudnya kita ada hand sanitizer lah untuk kita ni kan, untuk apa? Untuk kita bersihkan. Tapi asalnya kita elakkan dulu bersalam buat seketika ni. Memang betul sunnah Nabi SAW itu bila bersalam akan gugurnya dosa dan sebagainya. Tapi dalam keadaan sekarang dia agak lebih baik untuk dielakkan. Begitu lagi berpelukan dan sebagainya kan. Kemudian elakkan pada tempat-tempat tertentu, dan juga kita jangan lupa juga daripada sudut sentiasa mengikut apa perkembangan semasa, daripada sudut update-nya, apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu lakukan, dan juga jangan lupa juga kepada fatwa. So lihat kepada fatwa, mungkin berkaitan dengan kehidupan kita, mungkin ada kawan yang terkena dan sebagainya, maka apa tindakan kita yang seterusnya. Jadi sebenarnya itu kedua-dualah, perubatan Islam dan juga perubatan sains moden, bergabungkan kedua, akhirnya insya-Allah dan mudah-mudahan memberikan penyelesaian, memberikan kepada kita faedah daripada sudut hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara itu. Wallahu a'lam. Setiap mereka yang datangnya sakit mesti inginkan satu kesembuhan yang segera dan cepat supaya dapat menjalani kehidupan seperti biasa, khususnya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hukum dan boleh ataupun tidak itu perlu diutamakan supaya tidak ada tersilap langkah dalam ilmu perubatan kita. Baik, sudah menonton, kita pun sudah sampai di penghujung-hujung. Kalau tadi mungkin kita boleh jadikan sebagai kesimpulan untuk kita pada hari ini, nota penting untuk sidang penonton, dan kita nak tutup dengan doa pada hari ini. Ustaz, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kami keberkatan dunia dan akhirat, dan jauhilah kami, khususnya lindungilah kami Malaysia dan amnya seluruh negara umat Islam daripada penyakit yang berjangkit, khususnya coronavirus. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barak wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada ustaz dan penonton. Semua sama-sama kita teruskan menuntut ilmu, dan jangan lupa esok bersama dengan moderator Dai Aiman bersama dengan ahli panel Ustaz Muhammad Abdullah dengan topik sirah Masjid Nabawi, sejarah dan peranan. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.